Bab ke-17. Sekiranya mereka bertaubat, mendirikan sembahyang dan memberikan zakat, maka biarkanlah mereka. Yani janganlah kamu mengganggu gugat mereka. Abdullah bin Muhammad al-Musnadi meriwayatkan kepada kami, katanya, Abu Rawh al-Harami bin Umarah meriwayatkan kepada kami, katanya, Syu'bah meriwayatkan kepada kami dari Waqid bin Muhammad, katanya, Syu'bah meriwayatkan kepada kami dari Waqid bin Muhammad, katanya, saya telah mendengar ayahku meriwayatkan dari Ibnu Umar bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintah supaya memerangi manusia sehingga mereka bersaksi bahawa sesungguhnya tiada Tuhan melainkan Allah, dan bahawa sesungguhnya Muhammad itu adalah utusan Allah, mendirikan sembahyang dan memberikan zakat. Apabila mereka melakukan semua yang tersebut itu, berarti terpeliharalah darah dan harta benda mereka daripadaku, kecuali dengan hak Islam. Soal hati mereka itu terserah kepada Allah. Bab ke-18. Orang yang mengatakan iman itu ialah amal, kerana firman Allah yang bermaksud, itulah syurga yang telah diberikan kepada kamu disebabkan apa yang telah kamu amalkan. Sebilangan ahli ilmu berkata tentang firman Allah yang bermaksud, demi Tuhanmu pasti kami akan bertanya mereka semua tentang apa yang telah mereka lakukan dahulu, yaitu tentang ucapan La ilaha illallah, dan firmannya lagi bermaksud, untuk perkara seumpama inilah hendaknya beramal orang-orang yang ingin beramal. Ahmad bin Yunus dan Musa bin Ismail meriwayatkan kepada kami, kedua-dua mereka berkata, Ibrahim bin Sa'ad meriwayatkan kepada kami, katanya, Ibnu Syihab meriwayatkan kepada kami dari Sa'id bin Musayyab dari Abi Hurairah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, apakah amalan yang paling afdal? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ditanya orang lagi, kemudian apa? Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berjihad di jalan Allah. Ditanya orang lagi, kemudian apa? Baginda bersabda, haji yang diterima Allah. Itulah dua bab. Kita baca hari ni, bab ni pendek-pendek, tidak panjang. Bab fa'in tabu wa aqamu salah wa atawu zakah fakhallu sabilahum. Ini adalah ayat Al-Quran daripada surah At-Taubah. Artinya ini firman Allah Ta'ala. Jadi dari segi baca bab itu, kalau kita tengok kepada syarah-syarah hadis Bukhari ni, dia dari segi baris tu pun dia ambil kira dalam Bukhari ni. Baris tu pun dia ambil kira. Ada yang kata ini babun, ada yang mengatakan babu, ada yang mengatakan bab. Gitu saja, bab. Mengikut Hafiz Ibnu Hajar, ini dengan lafaz bab ini dengan dari segi riwayatnya babun, macam begitu. Sebab dia dalam bahasa Arab dia ada arti belaka. Kalau gini, kalau gini, ada makna belaka, bukan saja
bagi-bagi itu. Kalau kita kata babun, maka dari segi kira-kiranya dia ada makna lagu ni. Babun fi tafsiri qawlihi ta'ala fa in tabu wa aqamu salah, dan seterusnya. Ini bab pada mentafsirkan firman Allah Ta'ala yang berbunyi fa in tabu dan seterusnya. Begitu takdirnya. Kalau kita kata babu fa in, begitu, boleh juga dia kata. Yang ni dengan takdir begini kira-kiranya. Babu tafsiri qawlihi ta'ala. Babu tafsiri qawlihi ta'ala. Ini bab tafsiran firman Allah Ta'ala. Fa in tabu wa aqamu salah, dan seterusnya. Itu kata Hafiz Ibn Hajar. Tetapi Aini, Allama Aini juga syarih Bukhari, sebelum pada ni kita sudah sebut dah bahawa mereka berdua ni adalah birah. Birah. Yang ni isteri masing-masing itu adalah adik-beradik. Badruddin Aini ni dengan Hafiz Ibn Hajar ini birah. Dia kata hak tu kurang molek, dia kata. Hak moleknya bab dengan mati gitu. Tak usah bubuh pagi. Tak usah bubuh pagi. Dia kata hak tu hak moleknya. Yang ni mabni ala sukun. Seperti kita membilah nama-nama, kalau dalam bahasa Arab kita sebut bait, samak, kita katalah masjid, kitab, kita sebut gitu. Jadi dengan mati akhir itu bila kita tidak letakkan di dalam ayat. Sebab apa? Dia bantah lah. Hafiz Ibn Hajar tu dia bantah. Hafiz Ibn Hajar tu kalau Hafiz Ibn Hajar kata dari segi riwayatnya dengan bertanwin, yang ni babun. Ni dari segi riwayat ni mana? Riwayat tu biar jelas dulu riwayat mana. Ni bukan riwayat hadis, riwayat kitab Sahih Bukhari ni lah. Mana ada jelasnya lagu tu? Dia kata tak ada jelas. Lagipun kata dia, kalaulah kita kata kita terimalah ada riwayat, kita terimalah sebab Hafiz Ibn Hajar kata dalam dari segi riwayatnya bagi dua begitu, tanwin begitu. Kalau kita terimalah itu pun, kalau dia bercanggah dengan dirayah, bercanggah dengan dirayah, riwayat yang seperti itu tidak boleh diterima. Kecuali kalau di dalam hadis Nabi SAW, yang dari segi riwayatnya memang begitulah, bagi lagu tu, bagi dua, kau bagi so, kau bagi depan, kau bagi bawah, maka kita kena takwil lah. Kita tak boleh tinggal. Hak riwayat tu kena pakai juga lagu tu, kita tak boleh tinggal. Tapi kita kena takwil. Itu dari segi perbahasan dia. Lepas tu dia kata, sebabnya kalau kita kata hak ni Hafiz Ibn Hajar kata ni, dia tak, ni orang panggil ni dari segi bahasa Arab lah. Kalau orang mengaji bahasa Arab tu dia faham lah. Takdir. Takdir ni mana kira-kira hak dibuat tu gapo, hak dibuat. Macam kan saat ni kan, bab fi tafsiri qawlihi ta'ala. Hak tu hak dibuat. Babun fi tafsiri qawlihi ta'ala fa in tabu. Kata ada tu. Hak tu yang orang panggil yang ditakdirkan, yang diandaikan, dikira-kira sebagai ada. Ataupun kalau kita baca bagi depan, babu fa in tabu, yani babu tafsiri qawlihi, bukan babun fi tafsir, tapi babu tafsiri qawlihi ta'ala. Kalau kita kata lagu ni dengan takdir lagu saat ni, hak tak ada tu kita bubuh, dan yang kita bubuh tu begitu bunyinya, kata Aini, bermakna ini lebih sesuai dengan kitab tafsir. Kitab tafsir ada dalam Bukhari ni akan datang. Apa duk cakap tafsir sini? Di sini tidak cakap tafsir ni. Sini duk cakap akidah ni. Sebab itu tidak sesuai, kata dia, untuk kita andaikan yang dibuat itu hak tadi. Sebab tu kita kata, dia kata kena tak boleh pakai tu.
Kalau nak cerita tafsir adalah kitab tafsir lah. Apa sini? Sedangkan di sini seperti kita maklum daripada awal lagi, Imam Bukhari bermaksud nak tolak pendapat golongan Murji'ah. Ini berkait dengan akidah ni. Mereka mengatakan amalan itu tidak ada apa-apa maknanya. Tidak memberi kesan. Kalau baik pun tak ada kesan dia. Kalau buruk pun tak ada kesan. Yang pentingnya seseorang itu ada iman dalam hati dia. Lepas tu dia kata hadis ini, ayat ini mengikut satu riwayat daripada Anas adalah yang terakhir turun daripada Quran. Sedangkan dalam hadis ni, umirtu an uqatilan nas ini lebih dulu lagi. Nabi SAW katanya. Jadi lagu mana hak dulu tu nak mentafsirkan hak kemudian turunnya. Itu dia muskil. Tak boleh. Dia kata hak Hafiz Ibn Hajar tu tak boleh. Dia kata lagu tu tak boleh. Tetapi pada hakikatnya betul dah Hafiz Ibn Hajar tu kata tidak semesti kalau bab tafsir orang kena dalam bab tafsir tu saja sebut. Boleh jadi tafsir tu ada kaitan dengan akidah. Jadi boleh juga disebut sini, apa salahnya? Itu. Jadi Imam Bukhari sebut walaupun berkenaan dengan tafsir, tafsir ni berkaitan dengan akidah. Itu sah. Yang keduanya, tidak semestinya sesuatu hadis itu kalau dia sebut dulu, dia tidak boleh mentafsirkan ayat yang turun kemudian. Tak semestinya. Sebab ulama-ulama tafsir kata boleh jadi satu ayat tu turun dulu, turun kemudian. Tafsir dia tu sudah ada dah dulu. Itu mengikut ulama tafsir. Jadi kedua-dua yang dimuskilkan oleh Aini itu boleh dijawab oleh orang lain. Yang ni Hafiz Ibn Hajar, dia kata tu betul dah. Dia takdir tu betul dah. Dia takdir tu. Baiklah. Sebelum kita pergi lebih jauh, nak ceritalah dari segi bahasa sikit. Sebab dah saat ni sebut dah kan, dari segi tanwin apa maknanya, kalau baris apa maknanya. Dia dalam bahasa Arab ni baris-baris ni dia tidak saja. Baris-baris ni dia tidak saja-saja gitu je. Ni baris depan saja, sini kita kata nak baris atas. Tidak gitu. Bahkan kalau kita pergi dalam lagi, kita kata orang mengaji nahwu lah kalau dalam Arab ni. Dia kata kalau baris depan tu maknanya dia dalam keadaan rafu'. Kalau baris atas tu dalam keadaan nasab. Gitu sajalah menunjukkan dia ni misalnya jadi fa'il ke, ni jadi maf'ul ke, ataupun lain-lain lagi. Tu peringkat yang kedua. Peringkat yang kedua. Tapi apa maknanya? Kalau ia pun bahasa lain pun ada juga. Fa'il tu pelaku tu yang melakukan sesuatu perbuatan tu, dan yang dilakukan terhadapnya. Objek tu orang panggil objek. Ada juga dalam bahasa lain. Tak ada baris pun orang boleh faham betul lah. Apa faedahnya? Bahasa Arab ni baris buat menyusah kita kata. Boleh jadi. Tu kalau peringkat yang kedua tu dia sekadar dia tahu. Ni sebab dia jadi fa'il, sebab tu dia marfu'. Ni sebab dia jadi gini. Tu peringkat yang kedua. Tetapi dari satu segi menyusahkan. Apa ulama kata i'rab ni salah satu keistimewaan yang dibawa oleh Islam ialah i'rab. I'rab ini tentang baris-baris ni. Ini di antara keistimewaan Islam. Tak ada dalam hal lain. Dalam bahasa lain tak ada. Di antaranya ilmu isnad, ilmu i'rab, hasan ni hak baris-baris ni. Yang keduanya ilmu isnad, tentang sanad ni. Nak tahu cerita apa-apa mesti kena ada orang yang cerita, silsilah orang yang menceritakan itu. Macam mana keadaannya, dia ni orang lagu mana, baru kita boleh terima. Tak boleh sembarangan. Ilmu ni yang kedua. Yang ketiga ilmu ansab. Ilmu ansab yakni ilmu tentang keturunan baka. Ni pun dibawa dalam Islam juga. Dalam hal lain tak ada. Apa kelebihan keturunan baka, dan kita nak tahu
Orang ni dia kata dia keturunan Nabi, sungguh ke tidak keturunan Nabi? Boleh tahu ke tidak? Lagu mana kita nak tahu, nak kesal? Betul ke tidak? Dia ada satu ilmu khusus. Jadi 3 ilmu ni adalah di antara keistimewaan orang Islam yang tidak ada pada orang lain. Tidak ada pada orang lain. Itulah yang disebutkan oleh ulama. Yang kita nak sebut di sini tentang ilmu yang pertama, ilmu i'rab orang panggil. Ilmu tentang baris-baris ni. Baris-baris ni sekali-sekali kita kata tadi lah, sekali-sekali macam menyusahkan, kena melera baris-baris. Akhir sekali kita tengok orang Arab pun lah ni tak cara baris-baris. Kalau dia kecek tak tahu mana baris, tak sebut tu satu perkara. Ada kalanya sebut talak lain, mana tidak serupa hak asal, tidak mengikut kaedah hak asal. Lagu mana? Nah, kenapa terjadi begini? Ini dia panggil, kalau nak tahu siapa gitu, dia panggil termasuk dalam falsafah bahasa. Falsafah bahasa. Falsafah bahasa Arab. Dia kena pergi situ lah. Jadi oleh kerana kita ni mengaji Quran, mengaji hadis, dia ada kaitan dengan benda tu, elok sebut sikit sebanyak untuk pengetahuan. Secara umum apabila kita sebut boleh faham lah. Cuma kita tak tahu, kalau tak mengaji itu bab lain. Tapi kita faham benda tu apa tujuannya. Apa tujuannya? Ada baris-baris tu. Apa hikmahnya kita kata. Jadi baris-baris ni, kalau kita kaji bahasa Arab, dia memberi makna tanggungjawab. Itu makna baris. Tanggungjawab ataupun kerja, tugas. Itu baris. Itu maknanya. Kalau kita panggil dalam bahasa kita Melayu huruf saksi. Alif, waw, ya. Jadi menentukan baris dia tu lah. Kalau ba tu tak tahu lagi. Ba ke bu ke bi ke tak tahu lagi. Tapi kalau ada alif, tahu lagi. Jadi itu sebagai saksinya bahawa ba ni baris atas. Kita kata. Kalau ya, tahu. Ini sebagai saksinya. Ba ni baris bawah, bi. Kita kata. Begitulah seterusnya. Orang panggil huruf saksi. Dalam bahasa Arab, istilah masing-masing lah. Bahasa tu ada benda ni. Bahasa mana-mana pun. Dalam bahasa Arab, dia panggil huruf ni, kalau kita panggil huruf saksi, dia panggil huruf ilat. Huruf ilat. Ilat tu apa makna? Sakit. Sakit tu maknanya ilat. Huruf yang tidak ilat ni, tidak alif waw ya ni, dia panggil huruf sahih. Apa makna sahih? Huruf sihat. Itu mana dia? Huruf sihat. Sihat ke mana? Yang ni hak sihat ni, sebab tu kita tengok dari segi bahasa Arab, kalau baris ni huruf hak saksi kita panggil dalam bahasa kita dia, ataupun huruf ilat dalam bahasa Arab tu, dia tak boleh terima baris. Sebab apa? Orang sakit, takkan dia nak pikul tugas, tanggungjawab, nak buat kerja. Itu falsafah dia. Yang kita kata falsafah tu. Takkan hak sakit ni dia nak mikul, kita nak bui ke dia. Apatah lagi dalam keadaan orang sihat ada. Sepatutnya kita bui tugas itu, tanggungjawab itu kepada hak sihat. Barulah adil, barulah tidak nyanyo. Gitu. Misalnya, banyak dalam bahasa Arab ni, banyak lagu tu. Misalnya, yaqulu, qala yaqulu, sayaqulu sufaha, yaqulu. Dia asal dia je yaqulu. Waw tu tidak mati, tapi waw tu baris depan. Waw tu baris depan, yaqulu. Ni kalau orang mengaji Arab dia tahulah. Sebab apa? Yaqulu ni tak ada wazan dia, orang panggil. Tak ada neraca untuk kita nak masuk dalam bab mana. Tak boleh masuk. Tak ada. Kalau kita kata dia yaqulu, baru masuk. Baru ada bab yang pertama. Dalam ilmu sarah, fi'il thulathi mujarrad ni ada ni ada. Ni termasuk dalam yang pertama. Kita boleh masuk lalu. Kalau kata yaqulu, apa yang jadi yaqulu? Asal dia yaqulu. Sebabnya tadi, kaedah tadi, iaitu waw ni hak sakit, qaf tu hak sebelum pada dia tu hak sihat, huruf sihat. Hak sihat duduk saja, tak ada kerja. Hak sakit ni buat kerja.
tak molek lagu tu. Kita kena pindahkan baris hak ada pada atas hak sakit tu bubuh atas hak sihat sebelumnya. Jadilah yaqulu. Dia tukar. Yaqulu pindah. Baris tu kepada qaf. Jadi hak waw ni mati dah lah, saja dah lah. Dah pindah dah tugas tu kepada orang hak sebelum dia. Apa yang pindah tu? Untuk keadilan. Supaya tidak buat nyaya kat orang. Mana dalam bahasa tu pun dia ada falsafah keadilan. Nak ajar supaya kita adil, berlaku adil. Maknanya supaya dalam masyarakat kita pun gitu juga. Dalam masyarakat pun gitu juga. Itu bahasa Arab. Lepas tu baris ni dari segi berat dia tak sama. Baris atas, baris bawah, baris depan. Baris depan nak berat sekali. Yaqwulu saja. Wu tu. Tu berat sekali. Sebab itu kita kata baris depan. Orang Melayu panggil baris depan. Mari mana baris depan? Kalau bahasa Arab tidak depan. Dhammah itu tidak depan. Tidak makna depan. Rafa' pun tidak makna depan. Dia mari mana? Baris depan, bawah depan bu, orang mengajar kan? Bawah bi, nah. Depan tu mari mana? Dia mari daripada bahasa Farsi pula. Tu dari segi bahasa. Kita dia tidak nak kecek bahasa, tapi nak ayat perbezaan bahasa Arab tu. Nak we tak bijli ko. Sebab hak depan ni maknanya hak berat. Pemimpin. Hak utama, hak tu hak letak depan. Maknanya kerja dia tu berat. Paling berat lah. Itu depan. Kita panggil depan. Dia panggil daripada bahasa tu. Dalam bahasa tu dia panggil pesh. Pesh ni depan. Menunjukkan hak kita belajar ni kan, baris depan bawah ni bukan daripada Arab tu. Sebab Arab ni tak payah ajar hak tu, dia reti dah. Baris dengan sendiri dia reti. Memang dia tak reti nak ajar hak tu. Yang reti berasa perlu nak ajar ni bangsa lain, hak bukan Arab. Apabila Islam berkembang, bangsa lain tu lebih mudah nak royak kepada hak lain. Hak sama-sama bukan Arab. Sebab tu dia mari daripada hak bukan Arab, ada setengahnya daripada Arab tu, setengahnya tidak daripada Arab tu. Kalau kita tengok dalam bahasa kita ni, tak apalah. Dalam bahasa Arab pun, dalam ilmu i'rab ni pun dia kata baris depan tu lah hak paling berat sekali. Ke mana-mana pun. Walaupun dia tidak namakan depan, baris depan dah, tapi hak paling berat sekali baris ni baris depan. Baris dhammah tu lah. Tu hak paling berat sekali. Nombor 2 baris bawah. Tu berat. Sebab beratnya dia jatuh ke bawah. Benda ni kalau berat, kalau ringan dia napung naik ke atas. Kalau berat tu batu tu, sebab kita pekung batu tu, ya tergelar dalam air. Pasal dia berat. Tu bukti dia berat. Paling ringan sekali baris ni memang tanggungjawab juga, tapi baris atas. Baris atas tu paling ringan. Memang dalam kaedah apa nama ni, ilmu i'rab ni dia panggil al-fathah akhafful harakat. Baris atas ni paling ringan. Baris yang paling ringan. Sebab memanglah kalau benda yang ringan, kalau kita tahu dia melapung, ataupun dia terbang kok, tu hak ringan. Tu dari segi baris. Jadi kita nak cerita secara ringkas. Kalau nak begitu dia satu bahagian pula tu. Jadi nak ceritanya dalam bahasa Arab, dia ada baris-baris ni, dia ada makna dia. Bukan saja. Bukan saja. Dari segi pindah-pindah saat ni, dia ada makna. Jadi begitu juga baris 2, baris 1 depan, baris 2 atas ke apa, dia ada makna belakang tu. Jadi tidak saja. Dengan sebab itu ulama-ulama ambil kira. Misalnya di sini bab ni nak baca baris ke dia? Nak baca baris ke dia? Baris depan, kalau baris depan so ke 2? Kalau 2, apa kelebihan dia? Dia ada makna tu. Dia ada makna. Tapi kita tidak nak pergi jauh lah. Rasanya sekat tu padai lah dulu waktu tu. Kita tengok hadis ini.
Imam Bukhari meriwayatkannya daripada Ibnu Umar, iaitu Nabi SAW bersabda, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah, dan seterusnya. Apa kesesuaian dia dengan tajuk tu? Imam Bukhari buat fa in tabu wa aqamus salat, ayat Quran. Tajuk tu Imam Bukhari bubuh ayat Quran. Ada kalanya tajuk tu bukan ayat Quran, lafaz hadis. Ada kalanya tajuk tu bukan lafaz hadis, dia buat sendiri. Ni tajuk dia ni dalam bentuk ayat Quran. Apa kesesuaiannya? Sebab kalau kitab Bukhari dia kena bahas habis. Apa sebab Imam Bukhari buat dalam tajuk dia ayat Quran? Lepas tu hadis dia tengok ayat hadis tu, apa kena mengenanya ayat itu dengan hadis ni? Dia tidak serupa kitab lain. Dia ada maksud dia. Kalau kita tak ayat ni, supaya kita tak mengaji Bukhari. Ngaji hadis lain boleh. Ada juga hadis ni dalam kitab lain. Wah, ada belakang ni hadis ni. Ada. Kalau kita tak ayat tu, tak ada mana. Mungkin berat, mungkin susah, mungkin apa pun. Itu bab lain lah. Itu masalah kita lah. Tapi kalau kitab Bukhari, dia kena tahu. Ni cerita Nabi SAW kata, aku diperintahkan supaya memerangi manusia ni sehingga mereka begini-gini. Ayat ni kata, kalau mereka bertaubat dan mendirikan sembahyang dan memberi zakat, fakhallu sabilahum, biarkan mereka. Apa kena mengena? Nampak? Sekali tengok tak ada kena mengena. Tetapi jawapannya tepat sekali tu. Ayat ni memang ada hubungan benar ni, dekat benar ni dengan hadis ni. Hadis ni dekat benar dengan ayat ni. Bahkan kita nak faham ayat tu, kena tengok hadis ni. Dia rapat benar. Lagu mana? Fa'in tabu, jika mereka bertaubat. Bertaubat di sini maksudnya mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu makna bertaubat. Sehingga mereka mengucap la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Itu taubat bagi orang kafir. Taubat bagi orang kafirnya dia mengucap, tinggal kekufuran itu. Taubat kita orang Islam ni, kita Islam dah, tak payah masuk Islam kan, muka Islam dah. Taubat atas maksiat ke apa ke itu. Tapi kalau orang kafir, taubat dia lagu mana? Dia kena mengucap dulu. Yang ni tinggal kekufuran itu, masuk Islam. Nak masuk Islam lagu mana? Kena mengucap. Itu makna taubat. Jika mereka bertaubat, sekat tu, mendirikan sembahyang dan memberikan zakat dalam hadis itu. Dalam ayat ni pula begitu juga. Mereka mendirikan sembahyang dan memberi zakat. Fakhallu sabilahum, maka biarkan mereka, jangan ganggu mereka. Dalam hadis dia sebut asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Bila mereka mengucap taubat, dalam ayat tu dia sebut taubat. Dalam hadis dia sebut mengucap. Dan mendirikan sembahyang, memberikan zakat, serupa. Dalam ayat pula begitu juga, dalam hadis pula begitu juga. Bila mereka buat ni, asamu minni dima'ahum, terpeliharalah mereka daripada aku. Terpeliharalah darah mereka. Yang ni mereka telah melindungi darah mereka dan harta benda mereka daripada aku. Yang ni aku, maksudnya orang Islam tak boleh ganggu dah orang ni. Sebab apa? Sebab dia seperti kita dah. Dia sudah jadi Islam dah. Ini sama dengan fakhallu sabilahum, biarkan mereka, tak boleh diganggu lagi mereka. Dalam hadis ini dia sebut mereka sudah melindungi nyawa dan harta benda mereka daripada aku. Itu serupa ayat ni dengan hadis ni, serupa. Cuma lafaz saja lain. Jadi aku diperintahkan supaya memerangi manusia tu selagi dia tidak gitulah, selagi dia tidak Islam. Serupa. Selagi dia tidak mengucap, selagi mereka itu tidak bertaubat dalam ayat tu. Fakhallu sabilahum, mana biarkan mereka. Artinya kalau mereka tidak gitu, tak boleh biar. Tak boleh biar tu ke dia? Perangilah. Itu maknanya, perangi mereka. Serupa hadis ini dengan ayat ini. Sebab itu Imam Bukhari panggil ayat tu, sebab dia memang sesuai dengan hadis ini.
Walaupun dari segi zahir nampak tidak sesuai, sebenarnya cukup sesuai. Itu satu maksud Imam Bukhari. Maksud dia yang keduanya ialah nak menyatakan dalam Quran sendiri, dalam hadis pun dia sebut bukan orang mengucap saja baru dia selamat, baru dia tidak boleh diganggu gugat, tetapi dia semaya, dia bagi zakat. Artinya Islam ni bukan dakwah saja Islam, bukan hanya percaya dalam hati saja, tapi kena buat. Bukti hak buat tu kepada dia sembahyang dan bagi zakat. Ini menunjukkan bahawa Islam yang diterima barulah Islam yang menjamin kehormatan darah dia, harta benda dia tu. Islam yang lagu mana? Islam yang bukan hanya percaya di dalam hati saja, tetapi Islam yang disertai dengan amalan. Hak tu Imam Bukhari nak. Apa Murji'ah kata amalan tak perlu. Kalau tak perlu buat apa ya dalam ayat ni dia sebut, kalau mereka bertaubat, bukan setakat bertaubat saja, mendirikan sembahyang, memberi zakat. Dua perkara ni ada. Kan perlu ni. Ada dua ni. Barulah fakhallu sabilahum. Bukan ada taubat saja baru fakhallu sabilahum, tidak. Selain daripada taubat, mendirikan sembahyang, memberi zakat. Dalam hadis ni, umirtu, aku diperintahkan supaya memerangi manusia sehingga mereka mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bukan satu saja, mereka mendirikan sembahyang, memberikan zakat. Kalau buat semua ni, baru selamat, baru kita tak boleh ganggu. Maknanya baru terbukti dia tu Islam. Yang ni Islam kena ada i'tiqad, percaya di dalam hati, lepas tu kena buat, buktikan dengan amalan. Jadi Imam Bukhari nak kata puak-puak Murji'ah tak betul, bercanggah dengan Quran dan bercanggah dengan hadis pegangan mereka itu, maka jadi sesatlah mereka. Kita tak boleh. Kita kena ikut Quran dan kena ikut sunnah. Kalau ikut Quran, ikut sunnah lagu mana? Seseorang itu tidak pandai, dia mendakwa dia tu Islam saja, bahkan dia kena mengucap, dia kena mendirikan sembahyang dan memberi zakat. Barulah terpelihara darah mereka. Itu maksud Imam Bukhari. Dalam dia mari hadis ini dan tajuk tadi. Itu maksud dia, iaitu dia nak menolak puak-puak Murji'ah. Puak-puak Murji'ah yang mengatakan tak payah buat amal. Bila kita percaya kepada Tuhan, percaya agama Islam ni betul, habis masuk syurga dalam kita, tak masuk neraka, tak ada menjejaskan apa-apa. Buat amal, tidak buat amal sepatutnya. Jangan kita kata Imam Bukhari kata berat benar Imam Bukhari tekan ni, nak bak nah, tekan Murji'ah ni apa gitu. Mana ada Murji'ah? Ada. Lah ni pun ada, cuma orang tidak kenal dia tu sebagai Murji'ah. Tu yang di Indonesia tu. Hak ni bini dia Islam, suami Kristian. Hak ni agama ni lagu mana? Murji'ah lah tu hakikatnya. Tengok di India. Di India terutamanya puak-puak pelakon. Puak pelakon. Hak tidak pelakon pun ada juga, tapi tidak majoriti, minoriti. Tengok pelakon hak ni Islam, bini dia kafir. Ada kalanya bini Islam, suami Hindu. Hak ni pula Kristian, duduk dalam satu. Tak apalah tu hak zahir ni, tak apa beza. Islam kira Islam lah ke mana dia? Dah muka dia Islam, turunan Islam. Lepas tu dia terima dia Islam. Jadi kalau dia mati hak ni pergi tanah kubur Islam, dia nak lagu tu lah. Kalau hak ni kena bakar muka Hindu. Kalau hak ni pergi tanah perkuburan Kristian. Jadi ni terpulang masing-masing. Itu Murji'ah lah tu. Pada hakikatnya Murji'ah, sebab dia kira tak kisah ni amalan ni ke mana-mana, tak penting. Yang pentingnya dakwaan itu. Dia dakwah Islam. Banyak lagi duduk amal lagu ni. Banyak lagi ni. Ramai lagi. Di tempat kita alhamdulillah tak ada. Di tempat kita tak leh lagu tu. Tak leh. Sebab apa? Jelas dah waktu tu. La tankihul musyrikati hatta yu'min. La tankihul musyrikin hatta yu'minu. Ayat tu. Jangan kamu berkahwin dengan orang-orang musyrik sehingga mereka itu beriman.
Tu kita pegang ayat Quran. Kalau selagi kita Islam tak boleh nikah. Hak tu kepada individu tu, tuan diri tu ditujukan. Kepada wali pula ditujukan. Jangan kamu kahwinkan anak-anak kamu dengan orang-orang musyrikin selagi mereka tidak beriman. Kalau kamu lelaki, jangan menikah dengan perempuan kafir selagi dia tidak beriman. Dia beriman boleh. Kalau kita ni wali, anak kita perempuan, jangan kahwinkan dengan orang musyrikin selagi mereka itu tidak beriman. Tu pegangan kita. Kita kan Allah SWT kata, dia kata saja gitu, tak perlu ikut, tak perlu buat. Apa maknanya? Agama ni untuk panduan, pedoman hidup. Dan pedoman hidup agama dia. Ayat tu kita tak boleh pakai belakang. Ikut serah kita nak buat. Ikutlah kita bini kita nak lagu mana, suami kita, agama-agama. Apa maknanya? Sekarang ni ada juga pahaman-pahaman dia nak pergi ke arah tu. Pluralisme ni. Dia nak bawa kepada ni serupa ya. Agama ni serupa. Tu hati mau belakang. Tak boleh. Misalnya dalam ayat tadi, jelas tu sebut tu. Wala tumsiku bi'isamil kawafir. Jangan pegang pergelangan tangan orang kafir. Orang kafir, maksud kawafir di situ orang kafir perempuan. Maksudnya jangan, tak boleh adakan hubungan perkahwinan dengan orang kafir. Orang lelaki tak boleh dengan perempuan, perempuan tak boleh dengan lelaki. Tak boleh. Kita tengok ayat banyak, jelas tu. Lepas pada tu, la yarithul muslim al-kafir walal kafir al-muslim. Orang kafir tidak mempesakai orang Islam. Orang Islam tidak mempesakai orang kafir. Apa kalau ayah kafir, anak ni nak kira lagu mana? Nak turut mak ke turut ayah? Kalau dia turut mak Islam, pun dia tak boleh terima pesaka daripada ayah. Sebab apa? Hadis saja. Tak boleh. Banyak perkara tu maknanya habis. Binaan Islam tu kita roboh. Sosok kita robohkan. Kita pecah atap bumbungnya, kita pecah tangga dia, kita pecahkan. Itulah akibatnya. Pada hakikatnya ada learn ini, hak duduk nak pergi ke arah tu, murjiah lah tu. Itulah murjiah. Jangan kita ingat tak ada. Ada. Hak tu lah murjiah. Dia kata tak kisah buat apa-apa pun, Tuhan terima belakang, asalkan baik. Jadi dia buat baik juga, kita buat baik juga. Apa beza? Apa masuk neraka? Dia tak faham. Tu dia tidak faham. Sedangkan agama Islam yang diajarkan oleh Nabi SAW ni tidak gitu. Islam saja yang betul. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Agama yang betul di sisi Allah hanya Islam. Tak lagi dah. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu. Sesiapa yang cari agama lain tak terima. Kalau kita kata Tuhan terima belakang, ke mana ayat tu? Tak lagi lah. Hak orang boleh terima, dia masuk dalam ni. Dia masuk dalam pokok murjiah. Hak dulu 1000 tahun lebih dulu Imam Bukhari sudah tentang habis-habisan. Sekarang ni sudah nampak nak ada pula. Nak ada pula. Baiklah. Dalam hadis ini kita tengok Nabi SAW bersabda, umirtu, aku diperintahkan supaya begini-begini. Aku diperintahkan. Bila dalam hadis Nabi SAW kata aku diperintahkan, siapa yang memerintahkan itu? Siapa yang memerintahkan itu? Semua ulama mengatakan kalau Nabi SAW kata aku diperintahkan, maksudnya Allah yang memerintahkan. Maklum dah tu. Oleh kerana maklum sangat, tak payah sebut siapa yang memerintahkan itu. Sebab apa? Tak ada dah orang lain. Tak ada dah orang lain. Kalau kita kata malaikat yang memerintahkan, pada hakikatnya daripada Allah juga. Kalau malaikat mari dia kata kamu buat gini, pada hakikatnya daripada Allah juga. Itu sepakat ulama mengatakan kalau Nabi SAW kata aku diperintahkan, maksudnya Allah. Tak ada dah lain. Tak boleh kira sebab macam-macam. Orang ilmu bomo, ilmu macam-macam, ilmu salah, dia kata saya diperintahkan. Siapa dia perintah dia tu?
Boleh jadi iblis perintah dia. Kena. Boleh jadi. Boleh jadi syekh dia. Syekh dia. Syekh dia tu tak tahu apa. Jadi kalau Nabi dia kata aku diperintahkan, tak ada lain, mesti Allah. Kalau sahabat dia kata kami diperintahkan, aku diperintahkan. Kalau tu pun ulama-ulama mengatakan maksudnya Nabi yang memerintahkan, bukan orang lain. Sebab sahabat-sahabat tak akan guna kami diperintahkan, maksudnya orang lain yang perintah. Siapa dia nak perintah dia? Lepas Nabi dia, pokok dia lah hak paling tingginya. Mana ada orang lain nak boleh perintah dia? Dia nasabah kalau nak perintah orang. Jadi kalau dia kata kami diperintahkan, itu tak ada lain melainkan Nabi SAW. Jadi kalau dalam hadis sebut gitu, sahabat kata kami diperintahkan, itu orang panggil hadis itu hadis mauquf fi hukmil marfu'. Itu dalam istilah hadis. Walaupun zahirnya nampak macam sahabat, berhenti dekat sahabat, tak jelas siapa yang kata. Nabi sebut, tak ada sebut Nabi, tetapi pada hakikatnya Nabi SAW lah. Tapi kalau tabi'in kata saya diperintahkan atau kami diperintahkan, adakah yang memerintah itu sahabat? Tak pasti lagi. Bila sampai kepada tabi'in, tak pasti lagi. Boleh jadi yang memerintahkan itu sama-sama dia, sama-sama peringkat tabi'in, bukannya sahabat. Boleh jadi juga sahabat. Tetapi kalau sahabat kata kami diperintahkan, tak ada lain, mesti Nabi yang memerintahkan. Baiklah, apabila ni cerita di latar belakang hadis ini, dia ada kita kata pertengkaran lah, perdebatan, perselisihan pendapat di antara Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar di sebalik cerita ni. Bila Sayyidina Abu Bakar nak perang dengan puak-puak tak bagi zakat tu, Sayyidina Umar kata, bagaimana engkau akan memerangi manusia? Dalam riwayat yang lain disebut, kaifa tuqatilun nas wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatila an-nas hatta yaqulu la ilaha illallah, faman qala la ilaha illallah faqad asama minni malahu wa nafsahu illa bihaqqi wa hisabuhu ala Allah. Ini riwayat Sayyidina Umar. Beza sikit lafaz dia. Dia kata, bagaimana engkau nak perangi puak-puak tu? Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, aku diperintahkan memerangi manusia sehingga mereka mengucap la ilaha illallah. Bila mereka telah mengucap la ilaha illallah, berarti mereka telah melindungi darahnya, dan nyawanya, harta bendanya dan nyawanya daripadaku, kecuali dengan haknya, yakni dengan hak Islam, dan keadaan mereka yang sebenarnya terserah kepada Allah. Ini Sayyidina Umar kata gitu. Bila orang mengucap la ilaha illallah, dalam riwayat ni tak ada sebut mereka bersembahyang, mereka memberi zakat, ada dalam riwayat Umar. Sayyidina Abu Bakar kata apa? Dia kata, wallahi la uqatilanna man farraqa baina as-salati waz-zakah fa inna az-zakah haqqul mal. Demi Allah, aku akan perangi orang yang membeza-bezakan di antara sembahyang dan zakat, kerana zakat itu adalah hak harta. Itu kata Abu Bakar. Jadi Sayyidina Umar ni, dalam riwayat dia tak ada sebut ni hak sembahyang zakat tu. Jadi dia dalam riwayat dia ni, bila orang mengucap saja, tak boleh dah kita nak perangi. Sebab akibat perang itu boleh jadi tumpah darah lah. Itulah, bunuh-membunuh lah. Artinya darah mereka sudah tidak terpelihara lagi. Sedangkan dalam hadis ni, Sayyidina Umar kata ni, bila mereka mengucap, tak boleh dah. Lagu mana? Riwayat hak saat ni, hak kita baca tak ni, hak Imam Bukhari bawa ni, ialah riwayat Ibnu Umar. Ada kepada Sayyidina Umar. Apa Ibnu Umar tak ayak kepada ayah dia? Ada sebut ni, zakat gapo ni, semayang gapo ada sebut. Mana hak ayah, hak Nabi SAW sebut tu, hak ayah cerita tu, itu satu. Dia ada cerita pula ketika lain, iaitu kena semayang, kena zakat. Apa-apa Ibnu Umar tak cerita kepada ayah dia. Jadi ulama-ulama kata boleh jadi ketika duduk bahas ni, Ibnu Umar tak ada. Ataupun
Boleh jadi dia ada tapi dia tak ingat. Tapi tak pernah sabar tu. Kalau kata tak ingat, tak pernah sabar. Tetapi hak benar sabarnya, Sayyidina Umar dia pegang dengan hak tu ada ke mana-mana pun, hak dia sendiri dengar Nabi SAW sebut, ngucap saja. Tak boleh dah. Kita nak ganggu. Begitu. Jadi sebelum pergi ke situ, kita kena faham dulu beberapa perkara latar belakang dia lah. Iaitu selepas Nabi SAW wafat, apa yang berlaku? Masyarakat ni terbahagi kepada berapa? Dah hak Sayyidina Abu Bakar nak perangi ni, hak mana? Kumpulan mana? Kumpulan mana? Itu yang perlu kita tahu. Dalam Bukhari, dalam kitab zakat, akan datang kita akan jumpa insya-Allah, disebutkan bila Nabi SAW wafat, kemurtadan ini berleluasa. Pada ketika itu Sayyidina Abu Bakar nak perang lah dengan pokok murtad ni. Sayyidina Umar larang. Sayyidina Umar bantah lah. Dia kata pokok ni dia mengucap lagi. Dengan sebab dia mengucap ni, sebab tadi lah dia kemukakan hadis tadi lah, dia terpelihara darah. Jadi hak murtad ni, kita kata murtad ni atas dasar gapo? Atas dasar gapo? Kalau dia tak semaya, tidak jadi murtad lagi kira-kiranya. Sebab dalam hadis tadi sebut dia mengucap saja. Sayyidina Abu Bakar pun kemukakan pendapat dia. Dia kata, demi Allah, aku akan perangi orang yang membeza-bezakan di antara sembahyang dan zakat, kerana zakat itu adalah hak harta. Duduk bahas mari, akhir sekali Sayyidina Umar puas hati dengan hak Sayyidina Abu Bakar. Jadi kita nak tahu ceritanya berapa kumpulan. Kalau kita kata hak murtad tu berapa kumpulan? Dah hak Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar kemudiannya setuju ni, nak perang ni hak mana? Kalau mengikut Imam Khattabi, Ibnu Hazm dan Qadhi Iyad, dia kata selepas Nabi SAW wafat, orang ni terbahagi kepada 5. Terbahagi kepada 5. Yang pertama, hak ni lah hak majoritinya, hak ramai, tetap di atas agama yang dibawa oleh Nabi SAW. Ini yang pertama. Yang kedua, dia ni serupa dengan hak lain-lain juga, serupa dengan orang Islam lain juga, cuma dia tak saya bagi zakat. Itu je. Itu yang beza dia. Yang kedua, dia ingkar zakat ini. Yang ketiga, iaitu orang yang murtad, golongan yang murtad daripada Islam. Yang ketiga ni ia terbahagi kepada 2. Ia terbahagi kepada 2. Yang pertama, dia ikut Nabi lain. Mana ikut agama lain lah, ikut Nabi lain, seperti Musailimah, Aswad Al-Ansi, Sajah dan Tulaihah dan lain-lain. Dia ikut hak tu, pokok tu, ikut Nabi palsu. Itu yang pertama. Ini golongan yang ketiga, pecah kepada 2. Yang pertamanya, ikut Nabi palsu. Yang kedua, balik semula kepada agama nenek moyang dia. Itu yang keempat lah kita kata. Yang ketiga pecah 2, yang kedua. Mana kalau kita nak kira semua sekali, yang keempat. Yang kelimanya, iaitu satu kumpulan yang tidak kau tu tidak kau ni. Dia nanti tengok dulu. Kalau hak ni benar, kita akan masuk ni. Kalau hak ni benar, kita akan masuk ni. Nanti tengok, dia pegang, kita nanti tengok. Jadi inilah 5 kumpulan. Tapi setengah-setengah ulama dia kata 4 kumpulan saja sebenarnya. Yang ni dia kira hak murtad tadi tu, kedua tu dia kira sah. Dia kira sah. Jadi 4 lah. Semua ulama sepakat mengatakan hak Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar duduk bertelingkah ni bukan dengan hak golongan yang ketiga tadi, yang mengikut Nabi palsu, ataupun kembali kepada ajaran nenek moyang dia semula, yang ni kembali kafir semula. Bukan hak tu. Hak tu tak ada khilaf. Ulama-ulama mengatakan Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar tidak bahas tentang hak ni. Hak ni setudah kafir hak ni.
tentu dah murtad ni. Jadi kalau nak perang pun tak ada jadi masalah dah. Tak ada khilaf dah. Cumanya hak yang jadi masalahnya hak puak-puak tak bagi zakat ni. Hak tu yang khilafnya. Hak tak bagi zakat. Sayyidina Abu Bakar kata oleh kerana zakat ini salah satu daripada fardu Islam. Dengan sebab dia meninggalkan zakat ini dan dia kata tidak wajib zakat ini, maka dia jadi murtad. Jadi murtad. Bila murtad kita kena perangi. Tak ada satu. Sebab apa? Sebab zakat ini termasuk dalam daruriyatid din. Perkara yang diketahui sebagai ajaran agama dengan mudah, semua orang tahu. Hak jahil pun tahu, alim pun tahu, budak kecil pun tahu, orang tua pun tahu. Bila dia menafikan hak lagu ni, maka dia jadi murtad. Dia jadi murtad. Lepas tu kalau dah murtad, apa yang saya nak Umar muskil lagi? Dah tadi kita kata tentang murtad itu tak ada khilaf. Cuma hak bagi zakat ni, kalau bagi zakat ni dia masuk dalam perkara daruriyat, perkara yang semua orang tahu, orang Islam tahu. Jadi apa yang Sayyidina Umar duduk bantah Sayyidina Abu Bakar tu? Dia begini. Hak tak bagi zakat ni dia terbagi kepada dua pula. Hak ni jadi khilaf ni. Dia terbagi kepada dua pula. Satu, iaitu dia menafikan langsung zakat ni. Tak ada zakat ni. Tak ada fardu pun zakat ni. Ni golongan yang pertama. Hak ni tak ada khilaf, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Hak yang kedua dia ada khilaf, iaitu golongan yang mengatakan zakat ini memang kena bagi, tapi bagi ni zaman Nabi dulu bagi kepada dia saja. Bila Nabi tak ada, kita tak perlu bagi dah kepada kerajaan. Bagi sendiri. Bagi sendiri. Gitu dia kata. Memang zakat tu dia terima, asasnya ada, tetapi itu bagi kepada pemerintah tu khusus dengan Nabi SAW saja. Sebab apa dia pegang dengan ayat ni? Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum. Dia pegang dengan ayat tu. Ambillah sebahagian daripada harta mereka sebagai zakat untuk membersihkan mereka dan menyucikan mereka dengannya, dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya salat engkau itu, doa engkau kepada mereka menjadi penenang. Jadi dia kata ni khusus ni, khudh, engkau ambil. Engkau tu siapa dia? Nabi. Wa salli alaihim, engkau doakan mereka. Ni pun engkau tu siapa? Nabi. Inna salataka, doa engkau tu siapa lagi? Nabi, kata dia. Bukan kamu, bukan doa kamu, tetapi doa engkau. Dan doa Nabi SAW memanglah istimewa, memberi ketenangan. Dalam ayat ni disebut sifat doa tu, iaitu dia memberi ketenangan. Orang lain tidak sama dengan Nabi, kata dia. Jadi kalau kita tak bagi pun tak apa. Ni golongan hak tak saya bagi zakat, hak ni hak jadi masalahnya, pertikaian di antara Abu Bakar dengan Umar. Sebab apa? Dia kata kita boleh bagi sendiri. Kita boleh bagi sendiri. Lepas tu kita kata kalau bagi sendiri pun, dia bagi lagi. Apa ya siapa bagi semuanya? Nak perang dia. Situ macam-macam pula pendapat ulama. Di antara pendapat ulama yang bagus, maknanya diperhatikan, iaitu Sayyidina Abu Bakar ni politik dia lebih jauh lagi, halus lagi. Sayyidina Umar pun tak sampai ke situ di peringkat mula-mula. Betul puak-puak ni gitu, tetapi pada hakikatnya bersama-sama puak-puak dia ni ramai lagi macam-macam ni hak ada dalam ni. Sebenarnya dia nak menusuk, nak berselindung di sebalik pahaman dia lagu ni. Kalau kita nafikan langsung, mesti orang kata kita kafir. Jadi caranya lagu mana? Kita dalam keadaan lemah, nak suruh kuat lagu mana? Kita kena ada kekuatan keuangan. Nak suruh kuat keuangan, jangan bagi ke dia lah, bagi sama kita. Bila kita kuat, kita akan lawan dia. Dia ada juga ni, ada juga yang memang faham mengikut zahir tadi. Sekat Nabi yang kita bagi, kita patut kita bagi sendiri. Betul gitu je. Ada yang tidak, dia bermaksud lebih daripada tu. Sebenarnya dia bermaksud nak memberontak terhadap kerajaan juga apabila dia kuat. Sayyidina Abu Bakar nampak dah tu. Sebab tu dia kata pada hakikatnya puak-puak ni tak boleh pegang juga ni. Pada hakikatnya puak-puak ni termasuk dalam baribura, pemberontak
Dia bukan sekadar tak beri zakat kita saja dok. Dia ada maksud lain. Jadi atas dasar dia ni pemberontak, kita boleh perangi dia. Faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Kamu kena perangi orang yang memberontak itu sehingga dia kembali kepada ajaran Allah. Sayyidina Abu Bakar pegang hak tu. Jadi dia nampak ni perempuan ni tak boleh. Sayyidina Umar dia pegang mengikut zahir. Jadi perempuan ni tidak menafikan bagi zakat, dia bagi. Zakat tu. Lepas tu dia mengucap, dia mengaku dia Islam. Macam mana kita nak perangi dia? Sayyidina Abu Bakar dia nampak jauh hak tu, dia nampak. Lepas tu sebagaimana Islam ni di mana dia kuat dengan jemaah dia, dan jemaah nak kuat salah satunya dengan keuangan. Dan Nabi SAW pun ambil tu atas dasar bukan kerana dia tu sebagai individu, tapi sebagai kerajaan. Adalah zakat-zakat maknanya boleh bagi secara individu tu, tapi kalau zakat jadi banyak sangat harta benda ni tak boleh. Orang panggil amwal zahirah, bukan amwal batinah. Kalau amwal batinah ni tak apalah kita kata. Sepuluh zakat, kita kata zakat fitrah kalau kita kata sikit-sikit tu, ataupun benda-benda yang memang zahirnya orang tak nampak lah, tidak ada masuk dalam kira-kira tu, bolehlah kita bagi sendiri. Tapi kalau hak masuk dalam kira-kira, ada dalam akaun maklum, seluah padai tu binatang ternakan dia nya ada, itu orang panggil amwal zahirah. Jadi amwal zahirah ni dia kena bagi kepada kerajaan. Kerajaan tu jadi kuat. Sayyidina Abu Bakar dia nampak gitu. Lepas tu dia pegang dengan ayat tadi, fa in tabu wa aqamus salah wa atuz zakah fakhallu sabilahum. Kalau mereka bertaubat, mendirikan sembahyang dan memberi zakat, baru kamu lepaskan mereka, jangan ganggu mereka. Mana dia kaitkan dengan bukan taubat saja, mengucap saja, sembahyang dan zakat. Dia sebut gitu, baru kamu lepaskan mereka. Kamu nak tahu mana dia sudah bagi zakat ke tidak bagi zakat? Kalau tidak ada kesatuan, tidak bagi kepada pihak kerajaan, nak tahu mana? Dalam ayat tu disebutkan baru tidak boleh ganggu apabila dia bagi zakat tu juga, serupa dengan sembahyang juga. Seperti mana dalam ayat tu tidak bezakan antara sembahyang dengan zakat, dalam hadis ini pun tidak ada beza di antara sembahyang dengan zakat. Di zaman Nabi SAW dulu pun, kalau orang tak bagi zakat, mana siapa ke peringkat dia perang. Makna tak boleh beza di antara sembahyang dengan zakat. Jadi saya nak Bakar buat kesimpulan, ni pun lagu tu juga. Apalagi dia ada unsur berontak ni, memberontak. Dengan sebab itu kita kena perangi mereka ini. Ini mengikut pendapat Abu Bakar. Sayyidina Umar lepas pada tu dia fikir-fikir, dia pun setuju juga dengan Sayyidina Abu Bakar. Di situlah nampak jauhnya pandangan Sayyidina Abu Bakar, halus. Dan kalau dia tidak tumpaskan puak-puak ni, naiklah musuh-musuh Islam. Naiklah musuh-musuh Islam. Dengan sebab itu dia tumpaskan hak ni dulu. Ada juga pendapat ulama yang mengatakan bahawa betul hak daruriyatul din ini, kalau orang menafikan dia jadi kafir. Dengan sebab itu dia tumpaskan hak ni dulu. Ada juga pendapat ulama yang mengatakan bahawa betul hak daruriyatul din ini, kalau orang menafikan dia jadi kafir. Bagi kita sekarang ni, setelah daruri, semua orang tahu dah. Tapi di zaman Sayyidina Abu Bakar tu awal lagi tu, di zaman tu banyak lagi perkara-perkara yang sudah mansuh tidak diketahui sebagai mansuh. Banyak lagi yang mansuh tapi orang tak tahu itu mansuh. Setengah-setengah sahabat pun tidak tahu, setengah-setengah. Jadi mana baru sangat. Hak ni termasuk dalam bab mana? Dengan sebab itu Sayyidina Umar tak say kata boleh perang lagi, tidak halal darah lagi. Sebab apa? Kalau kita kata daruriyatul din pun banyak perkara hak pada masa tu hak mansuh. Ramai lagi sahabat tidak tahu. Mana tahu hak ni tu masuk dalam mansuh ke lagu mana kau? Boleh bagi zakat sendiri-sendiri pula ke, mana tahu? Sebab awal lagi, di peringkat awal tu. Jadi kita tak boleh kira mengikut kaedah tadi, termasuk dalam daruriyatul din. Sebab itulah yang jadi Sayyidina Umar ni dia pantah Sayyidina Abu Bakar di peringkat mula-mula. Sebab kita tak pasti lagi ni, baru lagi. Boleh jadi tak sapa ke dia lagi cerita ni. Sebab baru lagi. Dia tak faham molek lagi.
Seperti mana dia faham semaya ni, semua kena buat. Jadi hak zakat ni boleh jadi dia tak faham apa gitu. Jadi tidak termasuk dalam daruriyatid din lagi di peringkat tu. Di peringkat, walaupun di peringkat kemudian termasuk dalam daruriyatid din. Itu sebab jadi Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar ni jadi bertelingkah. Mengikut setengah ulama dia kata hak tadi, setengah ulama dia kata gini. Sebab ni kita tak boleh masukkan dalam daruriyatid din lagi. Baiklah. Itu tak apalah. Dia kata dalam hadis tadi, aku diperintahkan supaya memerangi gini sehingga mereka mengucap. Lepas tu kalau orang zimmi, kafir zimmi, kafir zimmi ni orang kafir, dia terima pemerintahan Islam, dan dia menyatakan kesediaannya, taat setianya kepada pemerintah Islam. Itu kafir zimmi. Dia duduk dalam negara Islam, dia berikan taat setianya kepada pemerintah Islam. Itu kafir zimmi. Kafir muahid, iaitu kafir yang tidak duduk di bawah naungan pemerintahan Islam, tidak menyatakan taat setianya kepada pemerintah Islam. Dia memang kafir suku sakak lah, tetapi dia ada buat perjanjian damai dengan kita. Mana tak siapa kan? Kita duduklah dengan cara damai lah. Lepas tu kita urusan dunia kita buat lah, menaga ke gapo gitu gini, kita tak usah ganggu satu sama lain. Ini kafir muahid. Dalam Islam terima juga. Jadi kafir dua macam ni pun kena perang juga kau siapa mengucap. Itu masalahnya. Kalau kita tengok kepada zahir hadis tadi, aku diperintahkan supaya memerangi manusia siapa mereka itu mengucap. Jadi manusia tu umum sangat tu. Termasuklah kafir zimmi, kafir muahid. Sedangkan kita tengok dalam kenyataannya pemerintah Islam dulu pun tidak perangi puak-puak ni. Bila dia kafir zimmi, dia duduk dalam pemerintah Islam, tak ada paksa, tak ada gapo, ikut dia, tak semua berala nak gapo pun. Jadi apa maksud hadis ni? Kita nampak dah tu bercanggah dengan hadis yang lain, dengan amalan sahabat dulu, amalan Nabi SAW sendiri pun dia tidak perangi orang kafir. Kalau hak zimmi, kalau hak muahid, hak buat perjanjian dengan dia, tak ada. Dia tak pergi perang dah. Jadi apa makna hadis tadi dan ayat tadi? Suruh perang tu siapa? Mereka tu mendirikan sembahyang, mereka memberikan zakat, barulah kamu biarkan mereka, jangan ganggu mereka. Jadi artinya puak-puak kafir zimmi, kafir muahid ni pun kena perang jugalah. Hal ke mana? Jadi bercanggah. Ada beberapa jawapannya. Di antara dalam syarah-syarah hadis ini, dia sebut 6 jawapan dia. 6 jawapan yang diberikan oleh ulama. Yang pertama diberikan oleh Tibi. Tibi ni seorang ulama besar lah. Dia buat syarah kepada Mishkat. Dia kata kira-kiranya hadis ini hadis dulu. Hukum jizyah dan hukum kafir muahid itu kemudian. Jadi maknanya hadis ini umum, maksus orang panggil, dikhususkan dengan hadis yang lain. Hak tentang jizyah, bila kafir zimmi ni dia bagi jizyah, bila dia bagi jizyah, hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum saghirun. Jadi perang itu sehingga mereka bagi jizyah. Jadi ayat ini kemudian pada tahun yang ke-9. Dikecualikan dengan ayat itulah. Dikecualikan dengan ayat itu. Hadis ni hak dulu. Lepas tu hak muahadah tu, pun ayat hak kemudian mari, dia sebut juga kecuali orang kafir yang ada buat perjanjian damai dengan kamu, hak tu kamu tak boleh ganggu dia. Ayat tu pun kemudian juga. Jadi seseolahnya ayat hak ni mengkhususkan umum yang tersebut di dalam hadis ni. Hadis ni hak dulu. Kalau hak dulu memanglah lagu tu semua, tetapi lepas tu berubah pula. Apabila ada orang kafir zimmi, ada kafir muahid, maka hukumnya ada berdasarkan ayat yang lain, hak tu dikecualikan. Itu yang pertama. Yang kedua, lebih kurang yang pertama juga tadi, cuma dia kata hak ni maksus minhul ba'd, walaupun umum sebut manusia, tetapi bukan manusia ni
seluruh manusia tidak. Seluruh manusia yang ni semua orang kafir tidak. Bahkan setengah-setengah orang kafir itu dikecualikan. Lebih kurang yang pertama juga, iaitu hak bagi jizyah, iaitu kafir zimmi dan kafir muahid. Kafir muahid hak tu tak termasuk. Yang ketiga, ini juga dikemukakan oleh TB. Dia kata 3 perkara ni apabila ada sekurang-kurangnya sebagai tanda Islam, iaitu mengucap 2 kalimah syahadah, mendirikan sembahyang dan memberikan zakat. Yang disebutkan dalam hadis ini dan dalam ayat tadi, maksudnya sebagai tanda agama Islam ni kuat. Itu maknanya. Itu kinayah kepada kuatnya agama Islam. Dan apabila orang kafir itu menyatakan kelemahan dia, di antara cara dia menyatakan kelemahan dia, dia bagi jizyah itu, ataupun dia buat perjanjian damai, maknanya dia lemah dah tu. Kira-kiranya lemah. Tujuannya ialah i'la'i kalimatillah. Jadi dia nyatakan dalam bentuk mengucap 2 kalimah syahadah, mendirikan sembahyang, memberi zakat. Tapi sebenarnya bukan hak ni yang dimaksud zahir dia tu. Bukan maksud tu. Tapi maksudnya sehingga Islam itu kuat. Gitu. Ini bahasa kinayah dia panggil. Bahasa sindiran. Bukan maksud zahir dia. Yang ni sehingga Islam itu kuat dan orang kafir lemah. Kita tahu mana dia lemah. Dia bagi jizyah, dia nak berdamai dengan kita, itulah tanda dia lemah. Bukan maksud perangi orang kafir ni maknanya perang dengan arti menumpahkan darah, tidak. Yang ni berjuang, maksudnya berjuang sehingga Islam itu kuat. Gitu kata dia. Yang keempatnya, An-Nas di sini nampaknya umum, tapi bukan maksudnya umum di sini. Maksudnya orang-orang musyrikin. Bukan semua kafir, tetapi musyrikin. Sebab apa? Sebab ahli kitab tidak termasuk di dalam An-Nas di sini. Tidak termasuk di dalam manusia yang diperintahkan supaya diperangi. Tetapi yang disuruh diperangi ni iaitu puak-puak musyrikin, kafir Quraisy dan lain-lain musyrikin itu. Hak tu maksudnya. Sebab apa? Sebab orang musyrikin ni tidak diterima jizyah daripada dia. Tak diterima jizyah. Hak diterima jizyah ni daripada mana? Daripada ahli kitab. Ahli kitab saja. Ini mengikut pendapat yang keempat. Jadi An-Nas di sini, aku diperintahkan supaya memerangi manusia, maksudnya orang-orang musyrikin. Sebab mereka tu tak boleh sama ada Islam ataupun perang. Kalau tidak Islam, perang. Jizyah tak ada. Gitu maksud ni di sini. Ini sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad rahimahumullah, yang mengatakan jizyah hanya diambil daripada ahli kitab saja. Sama ada ahli kitab itu daripada bangsa Arab ataupun bukan Arab, tapi daripada ahli kitab saja. Artinya hak An-Nas dalam hadis tadi disuruh diperangi itu bukan termasuk ni. Hak ni tak. Hak tu maksudnya kafir musyrikin. Tetapi Imam Malik mengatakan semua orang kafir boleh diambil jizyah daripada dia, tidak nanti ahli kitab. Itu pendapat beza pula. Maknanya pendapat saat ni pendapat segolongan lah, bukan semua. Imam Malik kata semua orang kafir boleh diambil jizyah, sama ada Arab ke ataupun Ajam. Tak kira lah Quraisy ke ataupun bukan Quraisy, tak kira. Tetapi orang murtad tidak boleh ambil jizyah. Orang murtad tak ada jizyah. Imam Abu Hanifah pula kata jizyah ni diambil daripada semua orang kafir, tidak nanti ahli kitab saja. Semua orang kafir, sama ada musyrik ke ataupun ahli kitab, ambil belaka jizyah. Dan apabila kita ambil jizyah, dia jadi kafir zimmi. Bila kafir zimmi, kita tak boleh perangi dah mereka itu. Dia kena bebas, boleh bagi kebebasan beragama ke apa. Adalah kebebasan beragama, dia nak sebuah tu pekong dia ikut dia lah. Dia nak buat apa, dia nak makan babi ke ikut dia lah. Itu kebebasan ada. Tetapi kalau bangsa Arab
Ini mengikut Imam Abu Hanifah. Hanya ahli kitab daripada bangsa Arab saja yang diterima. Orang musyrik tak terima jizyah. Musyrik ni kalau hak lain boleh terima jizyah kalau bukan Arab, tapi kalau Arab tak boleh terima. Hanya orang Arab ahli kitab saja yang boleh terima. Bangsa Arab ahli kitab saja yang boleh terima jizyah. Ini mengikut Imam Abu Hanifah. Itu adalah beza sikit di antara imam-imam tu, beza. Tetapi mungkin orang kata kalau kita pakai hak mengikut mazhab lain kan tadi, orang kafir, musyrik ke, hak Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dia kata ambil jizyah belaka. Bila ambil jizyah maka tidak adalah boleh diperangi, tak diperintah tadi, tak ada lah. Jadi ini bukan makna tarkul qital, tetapi takhirul qital. Dalam ayat tadi dia kata fakhallu sabilahum, ataupun hatta yashhadu alla ilaha illallah dan seterusnya. Hak tu maknanya tak ada perang, tak ada perang. Tak ada perang ni maknanya apabila dia masuk Islam. Tapi kalau dia bagi jizyah ataupun dia buat perjanjian damai, itu bukan makna tak ada perang. Tak. Mentakhirkan, menangguhkan perang sahaja. Dengan arti apa? Kalau selagi dia bagi jizyah, ya. Kalau selagi masa perjanjian damai itu ada, iyalah, tak boleh perang. Tapi lepas pada tu boleh perang juga. Kalau kafir tak bagi jizyah, boleh perang juga. Gitu. Boleh perang juga. Jadi di sini bukan makna tarkul qital, tetapi takhirul qital. Bukan makna tidak perang. Bila dia bagi jizyah sekali, lepas tu tak boleh nak perang sampai bila-bila. Tak. Selagi dia kafir, dia bagi jizyah, selama tu lah tak boleh perang. Tapi apabila dia tidak bagi, boleh dah perang. Begitu juga perjanjian tadi. Dia berbeza tu di antara tidak ada perang dengan menangguhkan perang. Jadi hak bagi jizyah tadi kepada kafir zimmi ataupun kafir muahid yang membuat perjanjian itu bukan orang panggil tidak ada perang. Tak boleh perang dah langsung dengan mereka, tidak. Tetapi ditangguhkan perang. Jawapan yang kelima, iaitu perang di sini, umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan supaya memerangi manusia. Perkataan perang di sini digunakan dalam lafaz yang umum, tidak semestinya makna perang itu perang semua. Maksudnya lawan. Lawan apa ni manusia kafir ni selagi dia tidak mengucap. Lawan itu macam-macam cara. Tidak semestinya makna pergi perang dengan dia. Tidak semestinya pergi perang dengan dia sungguh. Tidak. Sebab apa? Misalnya kita sekarang ni nak perang ke mana, kita pun tak kuat. Tak ada lah perang ni, kita tak boleh dah ikut perintah Nabi ni. Perintah Nabi SAW ni bukan untuk dia saja, untuk orang Islam semua sekali lah. Jadi sekarang ni kita tak boleh buat hal tu. Apa maknanya? Boleh buat. Sebab qital tu dipakai dengan makna umum, iaitu kita lawan kafir tu. Jangan ikut dia. Jangan, itu maksudnya sehingga mereka mengucap la ilaha illallah tu, mereka terima Islam. Terima Islam tu bukan makna masuk Islam. Ini pendapat yang kelima, iaitu dia terima bagi kebebasan lah kepada Islam. Bagi kebebasan kepada Islam. Bila dia bagi kebebasan, kita nak berdakwah tak apa, maka kita tak boleh perangi dia. Tapi kita kena lawan dia. Kita kena lawan juga dia dengan cara dakwah lah, dengan cara dakwah. Itu pendapat yang kelima. Yang keenam, ini jawapan yang keenam, ini jawapan yang dipilih oleh Hafiz Ibn Hajar dan ramai lagi ulama yang lain. Dia kata hak maksud sebenarnya Nabi SAW disuruh perang kau gitu gini kau, maksud sebenarnya nak sebarkan Islam ke seluruh dunia. Itu maksud sebenar, iaitu supaya orang ni semuanya Islam kalau boleh. Kalau tidak pun mereka bagi jizyah, yang tunduk kepada Islam. Tunduk kepada Islam.
Jadi dengan cara bagi jizyah ni, boleh jadi ini satu cara tidak langsung. Sebenarnya nak suruh orang masuk Islam, iaitu apabila dia kena jizyah. Kalau kita Islam tak payah bayar jizyah. Ni kita kena bayar jizyah. Kalau kita Islam tak ada jizyah ni. Dan kita satu bentuk hina jugalah, walaupun orang tak ada siapa-siapa hina dia, tapi dia berasa terhina lah. Sebab apa orang Islam tak ada kena jizyah, dia kena jizyah. Jadi untuk menghilangkan kehinaan itu, manusia ni dia sebab semula jadi dia tak sih, dia nak hidup mulia. Jadi kalau nak mulia apa salahnya? Dan dia duduk dah dalam masyarakat Islam ni molek, dia tengok dah. Apa salahnya kalau tinggal kekufuran ni? Tak payah bayar jizyah dah. Jadi mulia dia. Jadi jizyah ni merupakan sebab yang mendorong orang kepada Islam. Mungkinlah kepada setengah-setengah. Jadi maksud sebenarnya nak sebarkan Islam. Apabila dia terima taat setia kepada pemerintah Islam nak sebar agama ni, dia tak boleh kata apa. Itu makna dia tunduk kepada pemerintahan Islam. Tujuannya nak suruh Islam ni kuat. Itu kata dia. Baiklah. Apapun pendapat-pendapat tadi, artinya kita tak boleh terima mudah-mudah lah kekufuran ini. Tak boleh kita peluk tubuh, berasa selesa. Bahkan kita kena lawan semua. Terutama kalau mengambil pendapat yang mengatakan kena lawan orang kafir tu. Walaupun tak ada masa perang, tak ada, kita tak ada persediaan, tak ada syarat-syarat untuk perang, tapi lawan tu kena lawan semacam dengan orang kafir. Kena lawan semacam. Sebab apa kita pakai qital itu dengan makna lawan? Halal dia. Dengan cara apa? Dengan cara macam-macam. Dengan cara dakwah, dengan cara mengajar, dengan cara bersyarah, dengan cara menulis, dengan cara macam-macam. Itu kena buat semua. Sebab apa? Qital ini dalam hadis ada sebut, kalau siapa-siapa nak litah kamu semaya, falyuqatilhu. Dia guna perkataan qital juga. Falyuqatilhu. Bukan makna suruh perang dengan dia, apalagi suruh bunuh dia. Tak ada makna begitu. Jadi qital dengan makna halang dia, cegah dia. Kita lawan dia, jangan lock dia. Itu makna qital di sini. Itu berkenaan dengan orang kafir zimmi dan kafir muahid. Bagaimana pula dengan kafir zindik? Bagaimana pula dengan kafir zindik? Lagu mana? Adakah taubat mereka itu diterima atau tidak? Zindik ni lagu mana? Setengah-setengah ulamanya mentakrifkan kafir zindik itu begini, iaitu al-mubtinu lil kufr, al-muzhiru lil islam, kal munafiq. Yani orang yang menyembunyikan kekufuran dan menyatakan Islam. Ini sebuah orang munafik lah. Zindik ni pada hakikatnya munafik lah. Hak ni lagu mana? Setengah ulama pula kata zindik ni iaitu malla dina lahu. Zindik ni iaitu orang yang tak ada agama dia. Itu zindik. Ini takrif yang diberikan oleh setengah ulama. Tetapi takrif ni kita nampak tidak berapa kemah tu, tidak beza tu. Zindik dengan munafik, hak tulah kalau tu. Hak tulah. Kalau kita kata malladina lahu, orang tak ada agama tu, dia bukan zindik, dia mulhid. Hak tu. Sedangkan orang zindik ni boleh jadi dia ada agama. Jadi takrif yang dikemukakan dalam banyak kitab itu tidak berapa kemah. Pada sayanya hak lebih kemahnya takrif yang dikemukakan oleh Syah Waliullah. Ni dalam buku ni boleh jadi ramah ada ni. Apa yang Syah Waliullah takrifkan tentang zindik? Zindik ni kafir lah hakikatnya. Ni pada muka surat 87 ni, Syah Waliullah dalam kitabnya Musawwah Syarah Muwatta telah membahagikan kafir kepada 3 macam. Dia kata innal mukhalifa lid-dinil haqq illam ya'tarif bihi wa lam yud'in lahu la zahiran wala batinan
fahuwa kafirun. Wa in i'tarafa bilisanihi wa qalbuhu 'ala al-kufr fahuwa al-munafiq. Wa in i'tarafa bihi zahiran lakinnahu yufassiru ba'dha ma thabata min ad-din daruratan bi khilafi ma fassarahu as-sahabah wat-tabi'un wa ajma'at 'alayhi al-ummah fahuwa az-zindiq. Itu sah dia. Asal lagi, asal tepat lagi. Kita baca terjemah asal dululah. Sesungguhnya orang-orang yang menentang dan menolak agama Islam, sekiranya ia tidak mengakui kebenaran Islam dan tidak tunduk kepadanya zahir dan batin, maka dia adalah kafir. Itulah kafir. Tak terima zahir batin, kafirlah kau panggil. Sekiranya ia mengakui kebenaran Islam dengan lidahnya, tetapi hatinya masih terikat dengan kekufuran, maka ia adalah munafik. Lagu itu munafik. Dan sekiranya ia mengakui kebenaran Islam secara zahir, tetapi mentafsirkan sebahagian daripada perkara yang sabit di dalam agama secara putus dan mudah, berlainan dari apa yang ditafsirkan oleh para sahabat, para tabi'in dan ijma' ummah, maka ia adalah zindik. Itu zindiknya. Itu zindik. Lepas tu dia buat contoh. Contoh zindik lagu mana? Kita terjemah lagi lah. Demikian juga umpamanya orang yang mengatakan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar bukan ahli syurga, sedangkan hadis yang menceritakan mereka berdua ahli syurga adalah mutawatir. Atau ia berkata memang Nabi SAW penyudah sekalian Nabi, tetapi maksud penyudah sekalian Nabi itu ialah tidak harus seseorang yang datang selepasnya dinamakan dengan Nabi. Adapun intisari dan hakikat kenabian, iaitu keadaan seseorang diutuskan daripada pihak Allah kepada makhluknya yang wajib ditaati, terpelihara daripada dosa-dosa dan terpelihara daripada berterusan di atas kesalahan dan kesilapan pada pendapatnya. Intisari dan hakikat-hakikat itu semuanya ada pada imam-imam selepasnya. Maka orang yang berpahaman seperti itu adalah zindik. Itu zindik. Contoh, dia bagi contoh. Jumhur ulama mutaakhirin dari kalangan Hanafiyah dan Syafi'iyah sepakat menghukum supaya orang yang seperti itu dibunuh. Itu dalam Musawwah Syarah Muwatta Imam Malik. Itu zindik. Zahirnya dia Islam, tetapi pegangan dia tu tidak mengikut sahabat, tidak mengikut tabi'in, lain daripada hak tu. Itu zindik. Dia tafsir sendiri, cara dia sendiri, tinggal hak sahabat-sahabat. Itu zindik. Misalnya dia kata Sayyidina Abu Bakar tidak ahli syurga. Misalnya dia kata imam-imam maksum, Nabi tak ada dah Nabi. Nabi ni Nabi yang terakhir Nabi Muhammad. Tetapi sifat-sifat Nabi itu, ciri-ciri Nabi itu, iaitu maksum, dilantik daripada pihak Allah, tidak melakukan kesilapan dan begitu gini banyak tadi kan yang disebut tu, semuanya ada pada orang ni, satu orang. Tapi dia tidak panggil Nabi. Dia panggil imam ke, dia panggil wali ke, dia panggil gapo ke, tak kira lah. Tetapi dia percaya gitu. Ini zindik. Kafir dah tu. Tapi kafir gapo? Kafir zindik. Tu kan beza dengan munafik tu, beza. Jelas nampak beza. Ini yang tepatnya. Itulah zindik. Jadi zindik ni lagu mana? Di sini maksud Syawalillah dia sebut di sini, hak faham lagu sana siapa? Syiah lah. Syiah memang dia percaya imam 12 tu serupa dengan Nabi, maksum, dilantik daripada pihak Allah, dapat wahyu, ada mukjizat serupa Nabi. Tapi dia kata imam tu tidak Nabi, imam, tetapi sifat-sifat Nabi, ciri-ciri Nabi tu ada pada imam. Zindik. Itu Syah Waliullah kata zindik lagu tu. Dan Syah Waliullah ni dia duduk di India pada masa tu. Di India dia diperintah oleh puak-puak Syiah. Maknanya pendapat dia tu, dia lawan tu kerajaan tu. Maknanya pendapat dia tu bukan dalam keadaan biasa seperti kita ni, tidak. Dalam keadaan pemerintahnya adalah Syiah. Dan akibatnya, kerana dia ni keras sangat dan dia jelas sangat dalam masalah Syiah ni, dan akhir sekali dia tulis kitab Izalatul Khafa an Khilafatil Khulafa, dia dihukum. Syah Waliullah dihukum, ditarik tangan dia ni. Sebab dia menulis. Sebab dia menulis ni lah, ramai orang tahu.
Dia ditarik tangan ni, renggai tangan ni. Ini pergelangan tangan. Dan dia sakit. Lepas pada sakit itulah bawa dia mati. Itu Syekh Waliullah. Dia dengan tegas kata, ini zindik. Dia katakan lagu ni. Dulu lepas pada tu bertukarlah. Pemerintah itu bertukar. Jadi pemerintahannya Sunni pula. Jadi Sunni pula. Asalnya Syiah, jadi Sunni. Sebab apa? Ulama-ulama ni kuat kan, lawan. Jadi akhir sekali orang faham molek lah agama ni, bahawa tu tidak Islam, zindik orang panggil. Jadi berkenaan dengan zindik, adakah taubat dia diterima atau tidak? Sebab apa yang kita kata taubat tidak diterima? Saat ni kata kalau mereka bertaubat, semaya, bagi zakat, maka jangan ganggu mereka. Mereka sudah Islam. Jadi kalau zindik ni lagu mana? Ada 5 pendapat ulama berhubung dengan zindik. Diterima ke taubat dia atau tidak? Imam Syafi'i mengikut qaul dia, pendapat dia yang betul dan yang ada nasnya. Ada nasnya, maksudnya dia ada tulis lagu tu, iaitu diterima taubat siapa saja secara mutlak, tak kira kafir gapo pun. Kalau dia mengucap 2 kalimah syahadah dengan ikhlas, diterima taubat dia. Pendapat yang kedua, taubat dia dan rujuk dia kepada Islam tidak diterima. Tidak diterima. Tetapi kalau dia merujuk kepada Islam itu dengan hati yang ikhlas, di sisi Allah bergunalah kembalinya kepada Islam itu. Tetapi dari segi dunia tak ada guna, tak boleh terima taubat dia. Ini juga pendapat ulama-ulama dalam mazhab Malik dan satu pendapat Imam Syafi'i. Imam Abu Hanifah juga ada 2 pendapat tadi. Ada terima belaka, ada tak terima. Ada 2 pendapat. Yang ketiga, pendapat yang ketiga, kalau dia menyeru kepada fahamannya, maka taubat dia tidak boleh diterima. Tapi kalau dia ni orang awam, orang biasa, dia tak erti gapo, boleh diterima. Ini pun ada juga satu pendapat dalam mazhab Syafi'i. Yang keempat, kalau zindik itu telah ditangkap untuk dibunuh, pada ketika itu baru dia bertaubat, maka taubatnya itu tidak diterima pada ketika itu. Tapi kalau dia bertaubat sebelum itu, sebelum ditangkap, dan nampak dia ni sungguh-sungguh bertaubat, maka diterima taubat dia. Taubat dia terima. Ini juga ada satu pendapat Imam Malik dan satu pendapat dalam mazhab Syafi'i juga. Pendapat yang kelima, kalau sekali dia bertaubat, dia baru bertaubat, boleh diterima. Tapi banyak kali dah kalau dia bertaubat, lepas tu jadi lagu tu pula, lepas tu taubat, lepas tu jadi lagu tu pula, tak boleh terima. Tak boleh terima dah taubat itu. Gitu. Jadi berkenaan dengan zindik ni lagu tu lah. Zindik ni orang bawa ajaran sesat lah. Bawa ajaran sesat. Dia tafsir sendiri agama ni. Dia tafsir sendiri agama. Itu tak boleh. Tak boleh dibiarkan. Hak ni pun termasuk kena perangi juga. Sebab pada hakikatnya puak-puak ni murtad dah. Pada hakikatnya murtad walaupun dia mengaku Islam. Jadi nak jadi murtad ni tidak semesti masuk Kristian. Tak mesti masuk Kristian. Masuk ke dalam ajaran sesat pun murtad juga. Masuk ke dalam ajaran sesat walaupun dia mengaku Islam, ajaran sesat tu dia mengaku Islam, bahkan Islam dia lebih baik. Tapi kalau Islam tu kita tengok tidak serupa dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak serupa dengan hak sahabat bawa, hak tabi'in bawa, tak boleh. Islam tu tak betul. Kalau dia dakwa macam-macam lah. Ajaran sesat ni banyak. Ada sokmong ajaran sesat ni. Itu zindik. Pada hakikatnya zindik, kafir lah zindik ni. Kafir. Bahkan lebih bahaya lagi. Sebab tu kita tengok Sayyidina Abu Bakar, dia perang hak mana dulu? Dia perang dengan pokok zindik ni. Dia perang dengan pokok murtad ni, bukan perang dengan hak kafir tu. Dia perang dengan hak ni dulu. Dia selesaikan masalah ni dulu, barulah pergi kepada hak lain.
Hadis ni juga ulama jadi bahas-bahas. Dia kata sini baru seseorang tu dibiarkan, mana dia terselamat nyawa dia, darah dia, maksudnya darah dia, harta benda dia tu, kalau dia mengucap, dia semaya, dia bagi zakat. Hak bagi zakat tadi Sayyidina Abu Bakar dah perangi. Maknanya kalau perang tu mati pun tak apalah maknanya. Kalau hak semaya, kalau hak tinggal semaya. Tak nak sebut. Kalau hak tinggal semaya. Situ pun ada khilaf juga. Hak tinggal semaya ni lagu mana? Kalau hak zindik saat ni bunuh kan? Ada khilaf lah. Kalau hak tinggal semaya, ada beberapa pendapat juga. Iaitu Imam Ahmad mengatakan kalau dia ni tinggal semaya dengan malah gitu, dengan malah jadi kafir. Jadi kafir. Tetapi jumhur ulama mengatakan kalau dia ni tinggal semaya dengan malah gitu ya, bukan dia menafikan kefarduannya, maka tidak jadi kafir lagi. Tidak jadi kafir. Tapi Imam Ahmad kata kafir. Kalau dia menafikan kefarduan, maka semua ulama kata kafir. Kalau dia menafikan kefarduan sembahyang, walaupun dia sembahyang, mungkin dia pura-pura kafir dah. Apatah lagi kalau dia tak sembahyang, kalau dia menafikan kefarduan sembahyang. Kalau dia tidak menafikan kefarduan sembahyang tu kerana malas saja, tadilah ada 4 pendapat. Satunya pendapat Imam Ahmad, Ibnul Mubarak, Ishaq bin Rahawayh dan lain-lain. Dia kata orang ni jadi murtad. Dan kerana murtadnya, maka dia perlu dibunuh. Ini pendapat mereka. Ini dalam Imam Nawawi sebut dalam Majmu' Syarah Muhadzab, dia sebut itu. Tapi Imam Malik, Imam Syafi'i dan lain-lain, dia mengatakan orang ni tidak murtad, tetapi dia telah melakukan suatu kesalahan yang boleh dihukum bunuh. Ini mengikut Malik dan Syafi'i. Tetapi Ibnu Syihab Zuhri, Imam Abu Hanifah, Imam Muzani, ni anak murid Imam Syafi'i, Daud Zahiri, dia mengatakan tak boleh bunuh. Tinggal sembahyang ni, hukuman dia bukan bunuh, tak boleh bunuh. Cuma dia dihukum lah, hukuman yang berat lah. Hukuman yang berat iaitu dipenjarakan dia. Siapa dia sembahyang, siapa dia menyatakan taubat dia, dan dipukul. Bukan setakat penjara saja, pukul. Tapi pukul tak boleh lebih daripada 10 ratan. Sekali-sekali. Mana sebagai dera dia. Tetapi mereka juga tidak menafikan kalau sampai ke peringkat satu pendapatnya, dia kata sampai ke peringkat kena bunuh, boleh dibunuh, tapi bukan atas dasar had. Tidak termasuk dalam ta'rif had, tetapi ta'zir. Tapi kalau mengikut golongan yang pertama tadi, dia kata atas dasar had, hudud, termasuk dalam hukum hudud, mesti kena buat lagu tu. Kalau tak buat lagu tu dosa kerajaan. Mana gitu, itu mana had. Kalau ta'zir ni, kalau tak buat lagu tu pun tak apa. Mana kurung dia, penjara dia sampai mati. Ni. Tapi tak boleh bunuh. Sebab apa? Sebab dia kata ini ta'zir saja, hukuman ta'zir, bukan had. Ibnu Hazm cerita lagu mana cara. Mana kalau tak selagi tak habis waktu, kena suruh dia sembahyang. Lagu itulah caranya. Suruh dia sembahyang. Bila habis waktu, berhenti, tak boleh. Sebab misalnya kita kata sembahyang subuh, ada waktu dia kan, sekat naik matahari, tubik matahari, habislah. Tak boleh nak pukul dah. Sebab tak boleh suruh dah. Mengikut dia, sembahyang pada masa tu tak boleh dah. Ni mazhab Zahiri pula. Tak boleh, masa tu tak boleh pukul dan tak boleh suruh lah. Sehingga masuk waktu zuhur. Zuhur tu sampai habis waktu zuhur lah, kena suruh macam. Kalau tak suruh sebab, tapi tak boleh lebih daripada 10 hotel lah. Tak boleh sebab. Habis waktu zuhur, asar pula, suruh sembahyang asar. Begitulah seterusnya. Tapi kalau mengikut dia, kalau sembahyang isyak sampai tengah malam, pukul 12, pada tu tak boleh suruh dah sembahyang isyak, sebab habis dah waktu isyak. Mengikut dia ni, Ibnu Hazm ni, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, orang yang tinggalkan sembahyang dengan malah, dengan sengaja, dia tak boleh nak qada dah. Tak ada qada dah bagi dia.
Dah apabila habis waktu tak ada dah sembahyang tu, tak ada, tak boleh. Sebab tu dia tak suruh dah. Tapi bagi orang lain suruh semacam. Habis waktu qada. Gitu. Habis waktu qada, tak sembahyang tadi subuh tadi. Di luar waktu dia jadi qada, tapi kena suruh juga. Mengikut Ibnu Hazm ni, bila habis waktu, misalnya subuh, tak boleh suruh. Suruhlah ke mana? Bukan waktu dia dah. Gitu mengikut pendapat dia. Jadi ada berbeza pendapat di situ ulama. Orang yang kata tinggal sembahyang ni dia jadi murtad, jadi kafir, ni mana dalil dia? Dia ada juga dalil dia. Di antaranya Nabi SAW bersabda, inna bainar rajul wa bainas syirk wal kufr tarkas salah. Yang memisahkan seseorang itu dengan syirik dan kufur ialah sembahyang. Bila dia meninggalkan sembahyang, maka tak ada pemisah dia, jadi kafir. Air hak Alexander tu mari lah. Mana tak ada penghalang, tak ada. Buraidah meriwayatkan dalam hadis marfu' dia, iaitu Nabi SAW bersabda, innal ahda alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafara. Beza di antara kita dengan mereka, yang orang kafir, ialah sembahyang. Sesiapa yang meninggalkan sembahyang, dia jadi kafir. Jelas hadis itu. Ini hadis dalam Muslim, dalam Nasa'i ada pula. Hadis Abu Darda lagi dia kata, awsani khalili sallallahu alaihi wasallam alla tusyrik billahi syai'a wa in qutti'ta wa hurriqta wa la tatruk salatan maktubatan muta'ammidan faman tarakaha muta'ammidan faqad bari'at minhu adh-dhimmah wa la tashrab al-khamr fa innaha miftah kulli syarr. Kekasihku Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berpesan kepadaku, engkau jangan syirik. Dia kata, walaupun engkau dipotong-potong anggota engkau, dan walaupun engkau dibakar, jangan syirik. Yang kedua, jangan engkau tinggal sembahyang fardu dengan sengaja. Sebab sesiapa yang meninggalkan sembahyang fardu dengan sengaja, habislah jaminan Allah terhadap dia. Jaminan Allah terhadap dia tu, yang ni darah dia, nyawa dia terpelihara tu tak ada. Itu dia bahas itulah. Dan jangan minum arak, kerana arak itu anak kunci segala keburukan. Itu hadisnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Orang yang mengatakan orang yang meninggalkan sembahyang ini tidak kafir, dia kata hadis kata kafir tadi itu, iaitu orang yang meninggalkan sembahyang dan dia percaya bahawa sembahyang ini tidak fardu, tak ada fardu. Tu hak kafirnya kata dia. Ataupun maksud kafarah serupa dengan orang kafir lah. Kalau kita tak sembahyang, serupa dengan orang kafir lah. Sebab apa? Kalau tanda hak lain boleh jadi kita boleh serupa juga. Misalnya kalau orang lelaki, orang kafir pakai baju kemeja, kita pun pakai baju kemeja. Orang kafir tak pakai kepiah, kita pun boleh juga tak pakai, tidak jadi kafir. Tak pakai kepiah tu mana boleh, tak serupa tu tak apa. Serupa pun tak apa. Tapi kalau sembahyang, kita boleh tengok dalam masjid tadi, kita tengok dia pakai serupa dengan orang kafir, serupa pakai baju kut juga luar tu, pakai necktie juga serupa dengan orang kafir. Dia pagi sembahyang. Kan? Tahu dah beza dia tu. Mana daripada pakaian kita tak boleh ukur orang. Sembahyang tu. Baru boleh menjadi pengukur yang sebenarnya. Jadi alamat khusus bagi orang mukminnya ialah sembahyang tu. Lagi dalil dianya. Dalil dia, di antara dalilnya iaitu ada seorang sahabat tu, dia kata, dia tanya apa yang fardu ke atas dia, berupa sembahyang dan lain-lain lagi. Nabi SAW jawab, iaitu khamsu salawatin katabahunna Allah azza wa jalla 'ala al-'ibad faman jaa'a bihinna lam yudayyi' minhunna shay'an istighfafan bihaqqihinna kana lahu 'inda Allah 'ahdun an yudkhilahu al-jannah wa man lam ya'ti bihinna falaysa lahu 'inda Allah 'ahdun in syaa'a 'adzabahu wa in syaa'a adkhalahu al-jannah. Ini dalil ni. Hadis ini dalam Muwatta Imam Malik, Sunan Nasa'i dan lain-lain, Abu Daud dan apa ada.
iaitu sembahyang 5 waktu. Itulah yang dia fardukan oleh Allah ke atas manusia. Bila seseorang melakukannya dan dia tidak mengabaikan mana-mana daripada sembahyang 5 waktu itu dengan memandang ringan terhadapnya, maka Allah menjamin akan memasukkannya ke dalam syurga. Dan sesiapa yang tidak melakukannya, yang dia tak sembahyang, maka tidak ada jaminan itu daripada Allah. Boleh jadi Allah akan menyiksanya, boleh jadi juga Allah akan memasukkannya ke dalam syurga. Mana ada dua kemungkinan. Kalau tidak sembahyang, boleh jadi Allah akan menyiksanya, pun dalam neraka. Boleh jadi juga tak pun dalam neraka, dia memasukkan dalam syurga. Kalaulah jadi kafir, macam mana masuk syurga? Dia tinggal sembahyang ni, masuk syurga ni dia kena ada iman. Maknanya dia ada iman. Dia sembahyang tak ada. Boleh jadi masuk syurga juga kan, ada kemungkinan ni. Menunjukkan dia tidak kafir lagi. Dia tidak kafir lagi. Ini di antara dalilnya. Bagi Imam Abu Hanifah dan orang sependapat dengan dia yang mengatakan orang meninggalkan sembahyang dia tidak boleh dibunuh. Mana dalil dia? Iaitu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu damu mri'in muslim yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda thalathin, an-nafs bin nafs wal thayyibu zani wal mufariqu li dinihi at-tariku lil jama'ah. Tidak halal darah seseorang muslim yang mengucap Allah ilaha illallah wa anni rasulullah, dan aku adalah Rasulullah, melainkan dengan 3 perkara. 3 perkara ni jadi halal darah ni. Kalau tidak 3 perkara ni, tak. Kerana membunuh orang, yang pertama. Yang kedua, as-sayyibuz zani, iaitu penzina yang sudah muhsan. Yang sudah muhsan, itu yang kedua. Yang ketiganya, orang yang meninggalkan agamanya, meninggalkan jemaahnya. Meninggalkan jemaahnya. Yang ni yang murtad. Jadi hak tinggal sembahyang tak ada sebut sini. Tak ada dalam hak 3 ni, tak termasuk. Dengan sebab itu kata dia tak boleh bunuh. Hak boleh bunuh ni kata 3 ni. Kata 3 ni. Al-mufariqu li dinihi at-tariku lil jama'ah. Cuma masalah hak murtad tu pula khilaf pula ulamanya. Sini kalau zahirnya ramai ulama pegang murtad tu kena bunuh, boleh bunuh jugalah. Tetapi setengah-setengah ulama dia kata murtad hak lagu mana? Hak boleh dibunuh. Adakah semata-mata murtad saja boleh dibunuh dah? Situ ada khilaf. Setengah kata semata-mata murtad, tak kira lagu mana-mana, sudah boleh dibunuh dah. Setengah ulama mengatakan murtad bukan murtad saja, dia memberontak terhadap kerajaan, dia mahu menghancurkan perpaduan umat Islam. Itulah maksud at-tariku lil jama'ah, bukan al-mufariqu li dinihi saja, tetapi at-tariku lil jama'ah. At-tariku lil jama'ah maksudnya dia meninggalkan jemaah, mana dia tak seikut, tak patuh kepada pemerintah Islam, dia memberontak terhadap pemerintah Islam. Kalau ada 2 sifat ni selain daripada murtad, dia itu barulah itu. Sebab apa? Sebab tak ada contoh. Mereka katalah tak ada contoh Nabi SAW semata-mata kerana orang itu murtad dia bunuh. Mesti ada sebab-sebab lain hak ada dia bunuh. Kes murtad hak Nabi SAW bunuh, dia bercampur dengan kes lain juga. Kerana dia bunuh orang lain, kerana dia memberontak, kerana apa kau ada. Bukan semata-mata kerana murtad itu. Tapi ini bukan bermakna boleh bermudah-mudah dalam perkara murtad. Tidak. Hak tu soal lain hak tu. Tapi nak ceritanya pendapat itu saya rasa bagus kalau kita pakai. Sebab apa, dalam keadaan kita sekarang ni boleh jadi dengan cara kita kata kalau murtad saja, ramai kan orang masuk Islam, lepas tu murtad pula dia tak ada faham Islam, maka kena bunuh. Itu boleh jadi menakutkan orang. Kita ambil pendapat hak saat ni yang mengatakan tak apa, cumanya kena ada usaha lah yang terus menerus, iaitu bincang, kena kita kata pemulihan lah. Kena ada pemulihan akidah tu, dia kena ada. Kalau dia tak puas hati di mana dengan Islam, bincang.
Dalam dengan cara debat, dengan cara apa pun, kena ada usaha tu. Dan imam yang mengatakan tak bunuh ni pun bukan makna kata dia lepas gitu saja, tidak. Makna dia suruh bersungguh-sungguh lah. Makna jaga mereka itu. Selalu ulama-ulama sebut di sini, seperti dalam kitab ni juga disebut, apabila cerita semaya ni jadi kafir ke tidak, orang tinggalkan semaya, ada khilaf tadi kan. Mereka sebutkan cerita Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad. Cerita ni disebutkan dalam Tabaqat Asy-Syafi'iyyah Al-Kubra, iaitu tajuk dia Munazarah bainal Imamain Asy-Syafi'i wa Ahmad. Jadi Imam Syafi'i tu guru kepada Imam Ahmad dianya, tapi Imam Ahmad ni dia sampai ke peringkat ijtihad jugalah, dia ni mujtahid juga, orang besar juga. Jadi ceritanya Imam Syafi'i pernah tanya Imam Ahmad, bila dia tahu Imam Ahmad kata jadi kafir orang tinggal sembahyang. Dia kata, kamu kata lagu mana orang tinggal sembahyang? Kafir ke? Imam Ahmad kata kafir, memang kafir, mengikut dia. Imam Syafi'i pun tanya, lepas tu dia nak Islam lagu mana? Lagu mana dia Islam? Ngucak lah. Kata Imam Ahmad, ngucak lah, ngucak semula. Imam Syafi'i kata, dia memang ngucak dah, memang dia tidak nafi pun ngucak tu, memang dia duduk ngucak dah. Imam Ahmad kata, dia semaya, bila dalam semaya tu dia akan mengucap lah, asyhadu an la ilaha illallah, dia akan mengucap lah. Imam Syafi'i pun kata, kalau orang kafir ke tak boleh semaya, dia tak sah semaya dia, lagu mana dia nak maya? Kalau kata mengucap dulu dah, dia mengucap dah sebelum ada tu, memang dia tidak nafi mengucap tu. Apakah maknanya Imam Ahmad akan mengatakan sebelum dia semaya tu dia kena mengucap? Tak ada dalil lagu tu. Bahkan dia kata apabila dia semaya dia mengucap. Masalahnya nak masuk semaya tu dulu dia kena syaratnya Islam. Jadi kalau kita kata dia mengucap dalam semaya tu yang dipakai, dia semaya tu lagu mana? Dia tak boleh semaya dulu lagi kan? Muka dia tidak Islam, muka dia kafir, tak boleh semaya. Situ Imam Ahmad senyap. Mana kira-kiranya hujah Imam Syafi'i itu lebih kuat lah, kira-kiranya. Mana bagi Syafi'i dia kata tidak kafir lah, tidak kafir. Tapi tidak kafir pun semua mengatakan dosa besar. Hak tu memanglah semua kata lagu tu, tak ada khilaf waktu. Sembahyang 5 waktu ni tinggal dosa besar, akibatnya masuk neraka. Waktu tu memanglah semua terima. Masalakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin. Apa masuk neraka saqar ni akan ditanya besok. Dulu kami tak sembahyang. Tu jelas dah, tu semua terima. Jadi kemudian kita pergi kepada hadis lagi, illa bihaqqil Islam. Dia kata kalau buat benda-benda tadi, sembahyang apa tu, terpeliharalah nyawa mereka dan apa semua tu, kecuali dengan hak Islam. Berarti terpeliharalah darah dan harta benda mereka daripadaku kecuali dengan hak Islam. Apa makna hak Islam? Jadi apabila seseorang itu sembahyang, bagi zakat, apa ni semua, puasa dan lain-lain lah, syariat Islam dia buat belaka, mana dia tak boleh dibunuh dah kah? Nyawa dia terpelihara terus dah kah? Lepas tu harta benda dia ni terpelihara tu tak boleh diganggu dah kah? Tak. Ada lagi satu lagi hak, illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Jadi Islam kata dah, walaupun sembahyang, walaupun puasa, walaupun beri zakat, walaupun gapo semua, ngucap belaka semua, tapi kalau bunuh orang kena bunuh balik, itu hak Islam. Itu yang dimaksudkan hak Islam. Kalau dia bunuh orang kena bunuh balik. Kalau dia curi, cukup syarat dia lah, kena potong tangan. Itu hak Islam. Mana tubuh dia, diri dia tidak terpelihara juga kalau sekiranya dia tidak jaga banyak lagi hak-hak Islam. Jadi hak Islam tu sudah maklum. Kalau dia berzina, dia kena sebab, ataupun mungkin dia kena bunuh tadi. Kalau dia tu zina yang sudah muhsan, begitu juga yang lain-lain lagi dengan hak Islam.
Jadi muhsan tadi, hak zina muhsan itu iaitu orang yang sudah kahwin lah secara sah. Sudah kahwin secara sah. Mereka ceritanya bab muhsan itu panjang juga. Bab muhsan itu lagu mana, semua sepakat dari lagu tu ataupun lagu mana, ada beza-beza pendapat lagi. Itu apabila sampai di tempat dia lah. Itu maksudnya hak Islam. Wa hisabuhum 'ala Allah. Dan keadaan mereka, soal hati mereka itu terserah kepada Allah. Kita layan tadi dengan cara Islam tadi, bila dia mati kita tanam di perkuburan Islam dan lain-lain lagi. Itu mengikut zahir. Hakikat manusia ni tidak tahu. Hati dia serah kepada Allah. Itu Nabi ajar kita. Kita kena layan seseorang itu sebagaimana zahir dia. Sebagai Islam, Islam. Tetapi hati dia serah kepada Allah. Kita tak tahu lagi hati. Boleh jadi dia munafik ke, dia zindik ke, dia apa ke, kita tak tahu. Tapi zahirnya, kita pergi kedai, Allah ada dalam kedai. Ayat kursi ke ada. Zahir hak lain tak dapat. Kira Islam. Tak payah soal ada hak lain. Kamu bismillah kalau ke mana, tak payah soal. Makanlah. Tak apa, bismillah makan. Wa hisabuhum 'ala Allah. Kalau dia menipu, apa? Itu Tuhan. Kira-kira Tuhan dengan dia. Tuhan akan hisap dia, akan kira dia. Bukan kita. Kita selesai. Dari segi sekat zahir gitu je. Kita akan layan dia sebagai orang Islam. Bila dia sudah buat benda-benda tadi, hakikat dia terserah kepada Allah. Kemudian itu habislah bab ini. Kita pergi kepada bab yang seterusnya. Kita masa pun sudah lebih. Nak baca pun dia jadi panjang juga bab tu. Jadi sekat itulah dulu. Wallahu a'lam. Akhir da'wana alhamdulillah. Cuma mungkin kalau ada soalan, boleh kita. Itu pun satu masalah juga. Tetapi masalah ni, hak saat ni yang disebut dalam hadis tadi, lebih utamanya Sayyidina Abu Bakar tekan tu bukan masalah zakat tu sendiri. Masalahnya dia nampak demo ni adalah pemberontak, nak guling kerajaan ni dengan kekuatan keuangan dia. Itu pokoknya. Tapi kalau tidak begini, kalau tidak dengan maksud ni, maka masih lagi berbeza pendapat ulama. Misalnya Imam Syafi'i mengatakan lebih baik kita bagi sendiri. Mana kalau tak ada maksud tadilah, tak ada maksud nak berontak, nak suruh kerajaan ni lemah, nak suruh gapo, kerajaan tu molek. Dah Islam. Ada maksud lain, tak ada tu semua. Bahkan semata-mata bagi serupa je. Dan kita lebih tahu hak mana yang lebih miskin, hak mana lebih susah, mana lebih perlu. Kadang-kadang kita tengok lambat sapanya kepada orang-orang yang memerlukan itu. Kita tengok. Maka ulama mengatakan baik kita bagi sendiri. Kita lebih tahu. Asalkan kita bagi, lepaslah tanggungjawab kita. Dan tidak ada niat kita dengan maksud tadi, seperti tadi, tak ada. Hak saya nak ubakat tadi, dia nak perang tu, hak tu, hak sebenarnya. Bukan masalah zakat tu sendiri. Walau bagaimanapun setengah ulama, terutamanya dalam mazhab Hanafi, dia mengatakan zakat ni kalau hak tadi amwal zahirah, orang panggil hak yang ketara tu, yang boleh dihitung, diketahui jumlah dia sebanyak mana, hak tu boleh dibagi kepada pemerintah. Kata dia. Sebab pemerintah, betul kita lebih tahu hak sekeliling kita je. Pemerintah dia boleh tahu, dia boleh dapat maklumat berkenaan dengan hak seluruh negeri ni. Dan dia boleh buat banyak lagi benda-benda yang lebih berguna. Dengan sebab itu kata dia lebih baik kita bagi kepada pemerintah. Tetapi soalnya lebih baik ataupun saja, ataupun tak sah. Ataupun tak sah. Jadi kebanyakan ulama mengatakan lebih baik saja. Tetapi ada juga ulama mengatakan tak sah, kena bagi kepada pemerintah. Tapi pada kitanya kita kata tidak sampailah peringkat tu. Hak kata tak sah saat ni kalau sekiranya ada keadaan tadi. Keadaan di mana satu golongan nak melemahkan kerajaan tu molek dah kita kata. Jadi dia dengan maksud nak menjatuhkan hak tu, maksudnya tak sah tu. Dalam keadaan itulah kita kata. Dalam keadaan biasa ni tak apa. Asalkan ni mungkin berkata kepada kerajaan lah, kalau dia tengok kalau dia tu tak ada duit, jadi masalah pula dah. Sedangkan
nampaknya orang miskin ramai boleh jadi bagi ni tidak kena ke, dia sebagai penyelaras, pengurus untuk membagikan itu, boleh jadi dia boleh kuat kuasa kan, orang kena bagi kepada dia. Dalam keadaan itu molek kita bagi ke dia lah. Tapi kena tengoklah muka tanggungjawab kita semua. Dia buat molek ke tidak molek tu kena tengoklah, kena ada lah yang menegur dia pula. Allahuakbar. Ada lagi? Satu lagi mungkin boleh kita tambah sebagai tambahan tadi, iaitu mengikut pendapat setengah ulama tadi kan. Kenapa Sayyidina Abu Bakar ni nak perang dengan puak-puak tersebut bagi zakat? Mereka mengatakan kerana puak-puak ni menafikan daruriyatid din. Yang ni perkara yang diterima dalam agama sebagai ajaran agama, semua orang tahu. Kalau tolak benda lagu tu, dia jadi kafir. Artinya bukan dalam perkara zakat saja, benda-benda lain pun lagu tu. Perkara yang semua orang tahu, ini sebahagian daripada agama, ditolaknya. Puasa misalnya, dia kata puasa tak fardu, puasa bulan Ramadan, jadi kafir juga. Jadi kafir. Jadi pemerintah bertanggungjawab memperbetulkan keadaan itu. Tidak kata zakat saja, hak maklum dah, haji semua orang tahu, fardu, haji wajib. Kalau cukup syarat, tiba-tiba dia kata kalau ada pitih banyak warna cukup syarat pun tak ada wajib. Dia jadi kafir, jadi murtad. Jadi banyaklah. Itu satu contoh. Sayyidina Abu Bakar mengatakan harus, boleh. Bahkan dia berkewajipan kena perang tu, atas dasar orang ni tolak daruriyatid din. Hak lain-lain pun lagu tu juga. Misalnya kita orang Islam, kita kena percaya Quran ini sempurna, lengkap, Quran ini lah yang terbaik. Tiba-tiba dia kata Quran ini tidak sesuai, nak pakai sekarang. Misalnya itu pun rosak. Rosak. Ataupun sistem Islam ni, ekonomi Islam ni tidak lebih baik kafir lagi. Sedangkan zakat ke apa, sistem ekonomi Islam tu, riba tak boleh, sistem ekonomi Islam tu ada dalam Quran. Artinya kita menafikan hak tu. Hak tu tak boleh. Rosak. Banyak perkara. Jadi hak tadi satu contoh. Daripada situlah ulama-ulama yang mengatakan orang yang menolak perkara yang termasuk dalam daruriyatid din, dia jadi murtad. Wal'iyadu billah. Lagi? Jika tak ada, maka kita rasa kita berhenti sekat tu lah. Hari ni pengurusi tak ada ni, ada hal kali. Apa hal lah. Pengurusi dua-dua tak ada ni. Kita pun tak ada tunggu lama tadi. Tak apalah. Tak apalah. Maksud sebenarnya kita mengaji ni. Jadi kita berhentilah sekat tu. Wallahu a'lam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah.